Kemudian kita ada pusingan pertama dan kedua. Pusingan pertama dan kedua, daripada panel pertama dan kedua, kita bagi masa setiap orang 15 minit berdasarkan soalan yang saya bagi. Tuan-tuan tak bagi lagi, saya bagi. Kemudian selepas habis pusingan pertama, pusingan kedua, kita akan teruskan dengan pusingan yang ketiga. Pusingan yang ketiga adalah pusingan soal jawab. Soal jawab. Tetapi disebabkan audiens ramai, kita takut nanti ramai nak tanya, dan kita nak pastikan tajuk forum itu ataupun perbahasan itu tak keluar bertajuk. Jadi tuan-tuan hantar WhatsApp senang. Hantar WhatsApp ke nombor 013 302 3316. Saya ulang sekali lagi, 013 302 3316. Nanti saya ulang lagi lah. Nanti kita ulang lagi. Dan saya akan pilih dua soalan yang kita akan tanya Al-Fadhil Dr. Zaimi dan juga Al-Fadhil Ustaz Mustafa. Dua soalan setiap orang. Jadi tuan-tuan tulislah kat situ nak tanya siapa. InsyaAllah tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebagai pengenalan ataupun mukadimah kita pada hari ini, kita nak kenal sikit lah. Tapi tuan-tuan pun dah kenal. Macam dia tak ada function sangat sebenarnya tuan-tuan. Tak ada function sangat. Kalau saya tanya, saya bagi pengenalan banyak-banyak ni. Dr. Zaimi dalam bidang hadis dan mendapat PhD di University of Jordan, dan beliau telah banyak berkhidmat di dalam bidang ini. Manakala Dr. ataupun Al-Fadhil Ustaz Mustafa pula sekarang sedang dalam proses calon sarjana di Universiti Malaya di dalam fiqh wa usul. Dan insya-Allah tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kita terus kepada soalan. Soalan panjang soalan saya ni. Soalan saya ni panjang-panjang. Tak tahu depa boleh jawab, tak boleh jawab. Tak boleh jawab, kita balik Dr. Zaimi, sebagai pembukaannya, kita nak tanya berkaitan tentang ilmu hadis. Mungkin Ustaz bagi pengenalan sedikit berkaitan tentang ilmu hadis itu, dan juga apa penting bagi orang kami ni, orang-orang awam ni yang tidak mendalami ilmu hadis ni, nak tahu juga ilmu hadis ni. Dan apa hukum bagi kami kalau kami nak sebarkan hadis tanpa tahu status hadis. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Syihabuddin mana? Okey. Pertama sekali berkaitan dengan ilmu hadis. Tuan-tuan, dulu masa saya sekolah menengah, ramai orang cakap, cikgu-cikgu cakap, masyarakat cakap, belajar sungguh-sungguh, kaut ilmu banyak-banyak, balik ajar masyarakat. Ilmu tak banyak saya bawa, tapi adalah sikit. Bila saya bawa balik, saya ajar masyarakat, masyarakat bengang pula dengan saya. Kita berhadapan dengan orang jahil yang perasan dia alim. Ilmu hadis, perbincangan tentangnya di Malaysia ini baru nak naik. Dan orang ataupun ilmuwan yang bercerita tentang hadis pun tak ramai. Jadi kami yang membawa ilmu hadis ini nampak macam orang asing. Walaupun muka kami muka macam orang Malaysia, tapi orang nampak muka macam alien workshop. Tapi ilmu inilah yang menyebabkan agama ini telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ilmuwan hadis zaman silam dan zaman sekarang, maka setiap orang boleh mendakwa macam-macam dalam agama ini.
Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ulama hadis sangat-sangat ikhlas. Mereka memelihara hadis Nabi bukan kerana kepentingan diri. Mereka terpaksa berhadapan dengan majoriti umat, bukan untuk glamourkan diri. Tuan-tuan, kalau ikut saya ni penat lah ni, bateri dah nak habis ni. Tapi masa jangan curi 15 minit kan. Jadi ilmu hadis ni sebenarnya dia menjaga sumber agama. Kita dalam kehidupan seharian kita pakai ilmu hadis, tapi bukan untuk jaga hadis. Dalam menerima sesuatu berita, kita akan semak kesahihan dia. Mana yang betul kita akan terima, mana yang nampak bohong kita akan tolak. Ramai antara kita yang tak percaya berita-berita CNN, dia kata. Kenapa? Terbukti ada spin, kata dia lah, kita tak tahu. Menggunakan ilmu menilai riwayat, meneliti kandungan berita yang dia sampaikan. Itu dalam urusan dunia. Apatah lagi dalam urusan agama. Sepatutnya kita lebih berhati-hati dalam bab ni. Maka dalam Islam kaedah jelas. Siapa nak kata ada benda tu kena bawa dalil. Dan bila dalil telah dibawa, orang lain nafi, baru boleh guna kaedah usul fiqh, al-musbit muqaddam 'ala nafi. Sesiapa yang nak mendakwa sesuatu, dia ingat usul fiqh, kaedah fiqh kena pakai serentak, dia tak boleh selektif. Kita masuk usul fiqh sikit lah. Okey. Bila seseorang nak mendakwa sesuatu, kaedah fiqh mengatakan al-bayyinatu 'ala mudda'i. Kita nak dakwa sesuatu berlaku, kena bawa bukti. Dan apabila bukti telah ada, orang lain nak nafi dan dia tak ada hujah nak nafi, baru kita kata al-musbit muqaddam 'ala nafi. Orang yang mengisbatkan, yang menetapkan dengan bukti, perlu didahulukan daripada orang yang menafikan. Bukan hanya sekadar boleh dakwa, okeylah dia dah dakwa, mana ada lah, siapa nak nafi kena bawa bukti. Itu bukan ilmu hadis. Ilmu hadis nak menjaga kalam dan apa saja yang disandarkan kepada suatu syakhsiah yang tinggi, yang mulia, yang mana apa saja yang disandarkan kepada syakhsiah yang mulia ini akan dianggap agama. Maka sebab itu kita kena hati-hati dan teliti. Setiap riwayat yang kita nak sandarkan kepada Nabi, pastikan telah melalui proses penapisan. Bagi orang yang ada kemampuan, yang belajar ilmu agama, paling tidak dia kena belajar ilmu takhrij hadis, kena belajar ilmu macam mana ulama hadis susun kitab hadis, dan kena tahu apa syarat-syarat dan piawaian mereka menulis kitab hadis, supaya tak hanya buka kitab hadis terus baca ke orang awam. Ambil kitab apa? Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah, karya Ibn Iraq Al-Kinani. Tajuk dia Tanzihus Syariah, memelihara syariah daripada hadis palsu. Dia pun tak tahu kandungan ada apa. Jadi biasalah kita ni bila baca buku tak baca mukadimah, terus buka tengah-tengah. Buka tengah-tengah ada hadis, baca hadis tu, sedangkan hadis apa, kitab tu mengumpulkan hadis palsu. Kitab tu banyak mengumpulkan hadis palsu. Maka kena tahu, orang yang belajar agama mesti tahu. Kita selalu dakwa, kan? Selalu dakwa. Orang yang bukan bidang fiqh jangan masuk campur lah bab usul fiqh. Ya, kalau tak ada kemampuan jangan masuk campur. Sama juga, orang yang belajar fiqh kena ada asas ilmu hadis. Paling tidak takhrij hadis kena mahir. Paling tidak manahij muhaddisin, metodologi ulama hadis menulis kitab hadis kena mahir. Supaya tak ada lagi alasan orang kata pasal apa kalau hadis ni tak sahih, pasal apa dalam kitab.
Itu hujah yang sangat dangkal. Dan kalau kita kata hadis ini tidak sabit daripada Nabi, tidak sahih, buktikan tak sahih. Baik, patutnya nak bukti, kena buktikan ia sahih. Kerana syarat hadis sahih tu ada 5. Nak jadikan hadis tu sahih kena memenuhi 5 syarat. Tak cukup satu syarat terus jadi dhaif. Satu syarat tak cukup, dhaif. Semua perawi-perawi yang membawa riwayat katakan semua bagus-bagus, tiba-tiba seorang dhaif. Dhaif terus. Kerana ulama hadis dia ambil yang paling rendah. Seorang aja dhaif, dhaif terus. Kena cari riwayat lain untuk menyokong. Kalau tak ada, kekal dhaif. Kalau ada, baru boleh upgrade. Begitu teliti ulama hadis menjaga hadis Nabi SAW. So sebab tu tuan-tuan, dalam bab hadis jangan main-main. Jangan suka-suka petik nama Nabi. Nabi kata macam ni, Nabi kata macam ni. No, selagi mana kita tak pasti, jangan petik. Kerana Abdullah ibn Mas'ud ketika mana dia membaca hadis seperti mana yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga Ibn Asakir dalam kitab dia Tarikh Dimashq, dia mengatakan bahawasanya Ibn Mas'ud ketika mana dia membaca hadis dia menggeletar. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi yang besar, sahabat Nabi, bukan badan besar, dia kurus tapi sahabat Nabi yang ada ilmu. Dia bila baca hadis dia menggeletar. Anak murid dia kata, kurus dia ni, baju dia labuh besar, tapi oleh kerana terlalu kuat menggeletar, baju dia penggoyang. Sebab dia takut dia silap dan dia tak nak dia terjerumus di dalam pemalsuan ataupun kesilapan. Dia akan kata au kama qal di hujung hadis. Dia akan kata kalau apa yang aku sebut ni salah, seperti mana yang Nabi sebut sebenarnya. Golongan-golongan sahabat sangat berhati-hati. Jadi sebab itu kita orang awam, kalau orang awam dia tak ada, kalau yang tak ada kemampuan, orang awam ni maksudnya di bidang lain, dia bukan bidang agama, dia tak ada kemampuan nak semak, dia kena tanya ustaz yang ada kemahiran. Dia kena tanya ustaz yang ada kemahiran. Tapi tuan-tuan, orang awam ni tak perlu susah hati. Dia cuma kena tanya ustaz yang dia yakin ilmunya. Ustaz tu bertanggungjawab. Ustaz tu bak jawab kat dia, ustaz tu bertanggungjawab. Sebab itu Ibn Hajar Haytami dalam kitab dia Fatawa Al-Hadithiyah, dia memberi fatwa. Orang yang bangkit semalam saya cerita kan dalam dialog, orang yang bangkit waktu Maulid Nabi tu, dia kata orang awam diberi uzur, tapi orang-orang yang ada ilmu kalau buat benda ni tak ada dalil, dia kena. Tapi orang awam kalau ditanya ustaz kata boleh, ustaz tanggung. Tapi orang awam dia kena tanya tu, kena tanya ilmuan sungguh lah. Proses memilih tu kena betul. Jangan tanya mana-mana orang, no. Tanya orang yang betul-betul. Jadi dalam bab hadis, selagi mana tidak dibuktikan ia sahih, maka ia tidak sahih. Sebab tu ulama hadis dulu, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia tolak riwayat. Satu riwayat dia tolak, sehingga datang satu lagi sanad yang sama baru dia terima. Dia kata, oh ada sanad rupanya, aku terima. Kerana hukum asalnya tak sahih. Hari ni kita terbalik. Bahkan orang belajar agama pun tak clear benda ni. Kita balik, dia kata jangan ikut sangat tuan-tuan, ustaz muda ni semua dhaif, senang-senang je nak dhaifkan hadis. Tak, kita memang tak setuju. Bukan senang-senang nak dhaifkan hadis, kita nak jangan senang-senang sahihkan hadis. Kita dah terbalik, kaedah kita dah terbalik. Sepatutnya jangan senang-senang nak kata ia sahih, kerana Nabi asalnya diam. Nak kata Nabi bercakap, kena buat bukti. Bila mana? Ada masa lagi? Oh, ada 3 minit. Okay. Bila mana kita mendengar hadis, kita rasa macam best ni kan? Kita nak sebar, kita tak tahu sumber dia dan kita tak tahu status dia sahih ataupun tidak, jangan sebar. Jangan sebar. Kerana Nabi kata apa? Kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Dalam hadis riwayat Muslim, cukuplah bagi salah seorang daripada kamu berdusta
apabila dia menyebarkan semua benda yang dia dengar. Ibn Hibban mengatakan dalam Majruhin, dalam kitab dia Al-Majruhin, dia kata hadis ini telah menjadi bukti orang-orang yang membaca hadis dalam keadaan dia tak tahu kesahihannya, dia tidak terselamat daripada ancaman neraka Nabi. Nabi dah ancam neraka bagi orang-orang yang membaca riwayat yang dia tak tahu status. Habis tu macam mana Ustaz? Ulama dulu ada juga riwayat hadis dhaif dalam kitab. Ulama dia riwayat hadis dhaif, dia bawa sanad. Kaedah mengatakan man asnada faqad ahalaka. Sesiapa yang bawa sanad, maka dia telah memindahkan tanggungjawab yang sepatutnya dia kena buktikan sahih kepada dia bawa kita pada tengok sanad. Hang nak tahu sahih ke tak, hang tengok sanad. Tak hanya padan hadis ada dalam kitab, tak padan, tak cukup, kena semak sanad tu. Maka hari ni sebab tu tuan-tuan, ulama-ulama hadis dunia, baik Shu'aib Al-Arnautnya, baik Syekh Al-Albaninya, baik Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut, ulama-ulama hadis bertaraf dunia ni, sampai ke hari ni mereka berkhidmat untuk hadis. Mereka ambil kitab-kitab ulama silam dan mereka nilai kembali hadis-hadis yang ada dalam tu. Habis tu kenapa ulama dulu tak buat? Kerana mereka menulis zaman tu zaman riwayat. Zaman tu zaman tak perlu nak bagi tahu hadis tu sahih ke tidak, orang dah tahu dah. Kerana kalau kita tengok zaman Imam Ahmad, zaman Syu'bah, mereka memegang hadis yang masyhur. Bila hadis tu masyhur, orang kenal status dia, dan dia orang pesan siap-siap. Dia kata syarrul ahadits al-gharaib. Hadis yang paling buruk adalah hadis yang tak dikenali zaman tu. Maka dia orang dah kenal dah hadis sahih kan tak sahih. Cuma bila hari ni orang yang belajar hadis makin kurang. Tuan-tuan tengok kat universiti, orang yang belajar hadis berapa ramai? Nak buka satu kelas pun susah. Saya buat master kat UIA, nak dapat 10 orang satu kelas pun susah. Orang tak berani ambil hadis. Pertama takut kena label lah. Tengok orang hadis kan, macam orang hadis ni kan. Yang keduanya sebab dia rasa susah, sebab dia kena berinteraksi dengan riwayat. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada anak yang bijak, tuan-tuan suruh belajar hadis. Kerana siapa yang pegang ilmu hadis, dia akan pegang semua ilmu-ilmu agama. Tu dia. Masa dah bunyi, jadi insya-Allah kita jumpa round kedua. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, selesai round pertama. Tapi sabar sekejap, baru nak panas-panas sikit, habis masa pula. Saya ada lagi masa. Jadi tuan-tuan, kita terus kepada panel yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Mustafa. Tuan-tuan, seperti mana tuan-tuan tahu, Al-Fadhil Ustaz Mustafa kita ada tulis satu buku kisah-kisah yang palsu tetapi masyhur. Al-Qasas Masyhurah lam tusabit 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak tahu sedikitlah berkaitan tentang kenapa ustaz tulis buku tu. Sebab saya nak cari dekat kedai buku macam tu susah. Kemudian ada pula buku macam tu. Kemudian macam-macam pula orang sebut tentang buku berkenaan. Ada orang, sebahagian orang kata tak perlu ditulis buku seperti ini. Minta Al-Fadhil Ustaz sebut sikit berkaitan tentang perkara berkenaan, dan Ustaz sebut juga berkaitan tentang apa yang dimaksudkan sebenarnya, yang Ustaz nak maksudkan sangat, kempen sangat berkaitan tentang kisah-kisah palsu tetapi masyhur. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang memuliakan Guru Isi Surau Dr. Mukmin, kemudian sahabat saya Ustaz Syihab, kemudian guru kami Dr. Zaimi, sebab tu dia duduk tengah, dia tak duduk tepi. Kemudian sahabat-sahabat hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Baik, bila kita pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana kita pergi kepada ulama fiqh. Ni ada sebut fiqh usul fiqh ni, kita sebut sikit lah insya-Allah. Baik, sebut tentang usul fiqh,
Bila kita sebut tentang ibadah, seperti mana kita sedia maklum, al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Asal bagi kita nak beribadat itu dia adalah tawakuf. Kita terhenti dulu sebelum ada dalil yang suruh kita beribadah. Dari segi muamalat, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Muamalat ni buatlah apa saja sehingga datang dalil yang kata haram. Berbeza. Tapi bagi hadis Nabi SAW, para alim ulama berkhilaf. Antara mereka mengatakan bahawa yang pertama sekali bila kita sebut tentang hadis, al-aslu fil hadis adamul illah hatta tasbutu illah. Asal bagi hadis tu dia tak ada masalah, tak ada illah, sehingga sabit, sehingga jelas bagi dia ada kecacatan pada dia. Maksudnya senang cerita, asal bagi hadis tu sahih, sehingga kita katakan dia tu ada dalil-dalil ataupun benda-benda yang katakan dia tu sebagai palsu. Yang kedua, para ulama kata asal bagi hadis itu kita kena pastikan dulu tidak ada illah baru kita katakan hadis itu sahih. Dan ini pandangan yang tepat seperti dinukilkan Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Al-Nukat, begitu juga As-Sakhawi dalam kitab dia Fathul Mughis. Maksudnya nak riwayatkan hadis kena tengok dulu sama ada hadis itu sahih ataupun tidak, baru kita riwayatkan. Kita pergi tuan-tuan, dalam Islam ada dua wahyu. Pertama Al-Quran dan kedua hadis Nabi SAW. Al-Quran boleh kita katakan terpelihara, sehingga kan para alim ulama kira berapa Al-Quran ni tuan-tuan, kira daripada segi lafaz, huruf dan sebagainya. Syekh Abu Bakar Jazair, seorang ulama besar di Madinah, beliau kata Al-Quran ada 114 surah, ada 6,200 antara 20 sehingga 50 ayat. Yang ini berbeza pada segi berhenti ayat lah. Ada yang kata 6,600 lebih, ada kata 6,236 dan sebagainya. Mengandungi 77,439 kalimat Quran, dan mengandungi 323,015 huruf hijaiyah, yang kita kata 28 huruf. Dalam Quran ada 323,015. Ulama begitu detail tentang Quran sehingga kira berapa kalimat dalam Al-Quranul Karim dan terpelihara. Syiah kata ada 17,000 ayat, kata Al-Kulaini dalam Al-Kafi dan sebagainya lah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah itu sedemikian bilangan ayat dalam Quran. Tapi hadis Nabi SAW, adakah ia terpelihara daripada ancaman kita katakan pemalsuan dan sebagainya? Syekh Mullah Ali Qari membawa satu riwayat daripada Abdullah ibn Mubarak, diceritakan dalam kitab beliau ketika mensyarahkan Nukhbatul Fikr oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia bawa satu riwayat tentang Ibn Mubarak. Dikatakan kepada Ibn Mubarak, hadhil ahadis al-mawdu'ah, ini hadis palsu. Orang ramai bawa kepada Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak jawab apa tuan-tuan? Ya'ishu laha al-jahabidha. Tetapi akan ada ulama-ulama hadis yang akan menerangkan kebatilan bahawa hadis itu palsu. Maksudnya akan ada ulama yang berkhidmat untuk hadis akan menyatakan hadis itu palsu. Sebab tu beliau pun membacakan dalam surah Al-Hajr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran dengan sunnah terpelihara, dia kata. Al-Quran secara tersendiri, tapi as-sunnah ada ulama-ulama hadis yang akan bangkit menyatakan hadis itu palsu dan sebagainya. Ini kerja para alim ulama bidang hadis, menjaga keaslian hadis Nabi SAW. Maka tuan-tuan, hari ini banyak riwayat-riwayat ataupun disandarkan kepada Nabi SAW, dikatakan itu Nabi berkata. Dan kita hari ini mudah tengok WhatsApp, rasa nak buat baik, rasa nak tengok hadis, tak sempat. Maka kita kata ini hadis Nabi SAW, kita WhatsApp, kita sebarkan, letak dekat Facebook dan sebagainya. Sebab kita rasa semua orang buktikan dia kata dia sayang Nabi. Semua orang kata, semua kita sendiri kita kata kita sayang Nabi. Tetapi bila kita nak katakan sesuatu itu daripada Nabi SAW, kadang-kadang kita tak teliti adakah benar. Orang kalau fitnah ayah kita tuan-tuan, ayah kita, adik-beradik kita rasa marah, nak cari betul ke tidak orang ni kata macam tu. Tapi dalam bab hadis kita rasa ini hadis Nabi, kita sebarkan begitu saja. Dan di Malaysia ni tuan-tuan, alhamdulillah sejak akhir-akhir ni, Malaysia dia sangat terkenal dengan bila-bila para ahli ulama ataupun ustaz-ustaz kita baca hadis dan syarah saja. Tetapi mereka tak ada, kita katakan satu ilmu yang dipanggil kritik sanad, tak ada.
Maksudnya apa tuan-tuan? Untuk mengkaji perawi daripada siapa, pada tabi'in, sahabat, daripada Nabi SAW. Tak ada. Maka Al-Imam Ibn Ali Al-Madini berkata, At-tafaqqah fin ma'anil hadis nisful ilm wal ma'rifatur rijal nisful ilm. Membincangkan, memahami mendalam makna-makna hadis separuh pada ilmu, dan membincangkan tentang siapa yang perawi hadis, isnad, sanad dan sebagainya merupakan satu daripada ilmu. Tuan-tuan, kita tak cukup hanya sekadar baca hadis dan syarah tanpa kita mengkaji perawi-perawi hadis daripada Nabi SAW. Sebab tu umat ini tuan-tuan, tak ada pada umat-umat lain yang ada pada umat Nabi SAW kecuali ilmu sanad dan mengkaji siapa yang riwayatnya. Kata seorang imam yang besar dalam bidang hadis, Abu Ali Al-Jayani, seorang ulama besar bidang hadis di Andalus, meninggal pada tahun 498 Hijrah. Beliau berkata apa tuan-tuan? Khassallahu ala hadhihi al-ummah bi thalathati asya' la yutiha man qablah. Telah dikhususkan bagi umat Nabi SAW dengan 3 benda yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Al-isnad, ilmu sanad tuan-tuan. Al-ansar, ilmu tentang nasab keturunan. Tuan-tuan, Nabi SAW panjang nasab keturunan, daripada Abdullah, daripada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya sampai ke Adnan. Ini ulama sepakat dalam kita tanya Dr. Razali, menampak macam ittifaq ulama tentang sanad, tentang nasab keturunan Nabi sampai Adnan. Tapi daripada Adnan sampai Nabi Adnan ada khilaf sikit. Kita mengaji sirah kita tahu. Tapi yang cerita ilmu nasab tu ada. Kemudian ilmu i'rab tentang ni, baris atas, bawah, depan, mati ni tuan-tuan. Bahasa Melayu tak ada, bahasa Cina tak ada, bahasa India pun tak ada. Yang ada bahasa Arab. Jadi khusus untuk umat Muhammad ni antara ilmu sanad. Maksudnya setiap kali kita nak katakan bahawa ini kata Nabi SAW, ini kata siapa, mesti ada kepada siapa, kepada siapa dan kepada siapa. Baru kita rasa itu benar daripada Nabi SAW. Dan tuan-tuan, kenapa tulis 40 kisah masyhur tapi palsu? Kenapa tak tulis hadis yang sahih? Hadis yang sahih dah banyak tuan-tuan. Dan sebahagian daripada kitab-kitab hadis lebih kurang ada, Ibn Hajar kata ada lebih kurang 4,400 hadis yang sahih, yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dah banyak hadis sahih. Dan kenapa tulis tentang hadis palsu? Tuan-tuan, kitab Arab banyak tulis hadis palsu. Tapi kadang-kadang dalam kitab Arab tu tak ada hadis palsu yang mereka oleh orang Melayu. Siapa yang memboleh kami dapat payuman daripada syurga. Tuan-tuan cari dalam kitab Arab tak jumpa. Mana-mana kitab Arab tak jumpa. Dan banyak lagi. Siapa yang makan temikat tu adalah makan temikat dapat anak cantik tu ada dalam kitab Arab tu. Jadi tuan-tuan, bila kita tahu, dan kita tahu daripada sekolah menengah, hatta di universiti, itulah cerita yang kita dengar. Cerita demikian, macam-macam jenis cerita kita dengar. Semua disandarkan kepada Nabi SAW. Tapi kadang-kadang ia tak benar daripada Nabi SAW. Sebab tu para ahli ulama risau bila meroyak seperti Dr. Zami cerita Ibn Mas'ud getar tangan dia. Tapi kita tak ada apa tuan, tak ada apa yang getar. Yang mesej yang masuk pada kita punya tu bergetar lah. Tapi kita nak sampaikan tu, kita tak ada rasa apa-apa. Sebab tu tuan-tuan, saya rasa tanggungjawab daripada saya kecil duk dengar cerita tu. Dan macam-macam cerita. Jadi saya rasa bila dah besar sikit ni, dah besar sikit maka rasa nak tulis tentang buku ni bagi orang faham, orang tengok. Orang boleh nilai buku tu, boleh kritik, tak ada masalah. Tak ada kitab yang masuk atas muka bumi ni kecuali Al-Quran Al-Karim. Boleh kritik, tak ada masalah. Tapi kadang orang label, tak apa, semoga Allah SWT ampunkan mereka. Labelkan dengan gain dan blue, labelkan mereka dengan sesat, macam-macam lah. Tapi tak ada masalah, semoga Allah SWT ampunkan mereka. Dan ini satu pendedahan yang kita buat supaya umat tahu cerita-cerita yang macam ni, dan mereka boleh menilai, boleh berfikir yang selama ni duk dengar daripada kecil, adakah ia benar ataupun tidak. Dan ada juga yang kritik dalam tu, dia kata ada dalam hadis ni yang sahih, ada yang hasan. Tuan-tuan, Ibn Jauzi, Al-Imam Ibn Jauzi buat kitab Al-Mawdu'at. Dia kata tu dalam i'tiqad dia, dalam pegangan dia, semua hadis tu palsu lah.
Tapi seorang ulama besar, Muhammad Yahya bin Muhammad Al-Azhari, dan diisyraf ataupun bila mentahqiq kitab Al-Mawdu'at, dalam kitab tu ada hadis yang bukan saja hasan tuan-tuan, sahih, tapi secara majoriti hadis yang ada dalam tu palsu. Tu cerita dia. Imam Ibn Hibban, seperti Dr. Rozaimin sebut tadi, mengarang satu kitab dia panggil Al-Majruhin, dan ada juga satu kitab dia panggil Al-Thiqat. Tetapi tuan-tuan, Syekh Dr. Mubarak Saif Al-Hajari, seorang ulama besar di Kuwait, ulama bidang hadis, dekan fakulti di Jamiah Kuwait, beliau kata ada kalanya ada hadis yang dijarah ataupun yang ada masalah dalam kitab Al-Majruhin, tetapi diletak dalam kitab As-Siqat. Adakah kita kata Imam Ibn Hibban tersilap? Saya cuma ikut metod para alim ulama yang kata ada palsu, kita katakan ia palsu. Dan tidak ada satu pun dalam perkataan buku tu kata saya berkata hadis ni palsu. Siapa saya, tuan-tuan? Tidak ada apa-apa. Semua tu dinukilkan oleh para alim ulama. Jika kita tak kurang berpuas hati dan sebagainya, maka kita boleh kita kritik dan sebagainya. Maka kenapa 40 kisah masyhur tapi palsu? Kenapa tak 50? Ada orang tanya, kenapa tak 60? Kenapa tak 100, banyak sikit? Ada tak 1000 ke, kenapa banyak sikit? Saya kata itu yang termampu, tuan-tuan. Yang ada di Malaysia ni, itu yang biasa disebarkan. Dan banyak riwayat yang datang kepada kita, kadang-kadang kita agak leka, kita terus sebarkan. Dan saya rasalah moga buku-buku ini menjadi pembuka. Sebelum ni dah ada orang buat, tuan-tuan. Terjemahan dah banyak sebenarnya. Syekh Dr. Prof. Madya Dr. Basri Ibrahim ada buat terjemah. Dan sebaru ni syarikat ustaz kita ni, Ustaz Syihab ni, tentang mengenali hadis sahih dan dhaif, terjemahan dah banyak, tuan-tuan. Indonesia laju terjemah, Malaysia dia lambat sikit. Tapi tak apa, kita ada usaha lah. Dan moga benda ni, tuan-tuan, dia akan jadi satu bukan kita kata fenomena, tetapi kesedaran bagi umat Islam supaya tengok dan nilai balik setiap apa yang datang kepada dia sebelum ia sebarkan kepada orang lain. Ini satu manhaj sepatutnya, ataupun satu kita rasakan pegangan kita. Apa yang datang pada Nabi SAW, kita berhenti dulu, tengok dulu. Kita tak ada, seperti kata Dr. Zaimi, tak ada apa yang kita nak nilai, kita tak tahu. Contoh, kita mungkin boleh forwardkan kepada ustaz-ustaz, insya-Allah ustaz-ustaz kita akan cuba jawab dan akan cuba bantu untuk sebelum kita sebarkan tu. Sebab kita sayang Nabi SAW. Untuk buktikan cinta Nabi SAW, antaranya mempertahankan hadis Nabi SAW. Jasad Nabi dah tak ada, tuan-tuan. Kita tak jumpa dengan Nabi SAW. Sahabat-sahabat tak ada di depan kita. Yang tinggalnya hadis Nabi SAW. Dan ini patutnya jadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk tengok, untuk nilai balik sebelum kita beramal atau sebelum sebarkan kepada orang lain. Sekadar itu saja, insya-Allah. Wallahu taala alam. Di peringkat yang pertama ni, jadi saya serahkan kepada anda, insya-Allah. Alhamdulillah, selesai pusingan yang pertama. Dan alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz pun dah sebut berkaitan tentang kitab-kitab hadis-hadis palsu. Tak banyak kitab tentang hadis palsu ni. Dan sebenarnya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok sendiri, kitab-kitab tentang hadis sahih pun yang berbahasa Melayu Malaysia, tuan-tuan pernah jumpa Sahih Bukhari bahasa Melayu, bahasa Malaysia? Tak ada. Indonesia Sahih Muslim? Tak ada. Bahasa Malaysia belum ada, yang ada bahasa Indonesia. Jadinya usaha-usaha sebegini memperbanyakkan kitab-kitab hadis yang mana sahih dan juga tidak sahih, ia telah memberi manfaat kepada kita, terutamanya kita orang yang awam. Nak tahu mana beza dia, mana hadis sahih ni. Sebenarnya, tuan-tuan, kita pun nak pakai hadis sahih juga kan, tuan-tuan. Jadi Al-Fadhil Ustaz sebut, kita nak masuk pada pusingan yang kedua. Sebelum nak masuk pusingan kedua, saya ingat sekali lagi, pusingan yang ketiga, pusingan soal jawab. 2 soalan kepada Dr. Zaimi, 2 soalan kepada Ustaz Mustafa. Hantar ke WhatsApp. Ramai dah hantar WhatsApp tu, saya tak tengok je. Hantar ke WhatsApp, saya akan pilih nanti 013-302-3316. Dan kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Rozaimi berkaitan tentang hadis palsu tadi. Apa perbezaan di antara hadis palsu dengan hadis dhaif? Dan yang paling nak tanya sungguh ni sebenarnya, kenapa bila dua hadis ni atau 2 jenis ini, hadis palsu dengan hadis dhaif ni, ramai juga ataupun ada sahaja pembela dia.
Pembela-pembela hadis palsu ataupun pembela hadis dhaif. Silakan. Okey. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebenarnya sahabat saya Ustaz Mustafa dia tulis buku, dia minta saya beri kata pengantar, tapi yang kena hentam tu saya, sebab dia orang ingat saya yang tulis. Tapi Ustaz Mustafa tulis. Tapi saya kata kat dia, tak apa, saya dah tahan lali lah kena hentam, yang penting buku ni kena disebarluaskan, manfaat dia banyak. Dan insya-Allah tahun ni buku saya pula akan keluar, hadis popular dalam masyarakat Melayu, dan mudah-mudahan ada sumbangan pada masyarakat. Baik, bila kita bercerita tentang hadis dhaif dan palsu, saya tidak nafikan di sana terdapat beberapa ulama hadis yang mempertikaikan orang yang menyama tarafkan antara hadis dhaif dan palsu. Kerana hadis palsu dan dhaif ni tak sama, dia kata. Dhaif ni lemah, palsu tu bukan hadis. Macam mana boleh letak sekali? Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab ulum hadis yang mutaakhirin, yang terkemudian, seperti contoh Fathul Mughith, Tadribur Rawi, bahkan Al-Iraqi menyebut dalam kitab dia At-Taqyid wal Idah, dan disebut dalam Alfiyah dia, bahawasanya hadis dhaif ini merupakan satu kategori yang besar, yang mana dalam hadis dhaif ni termasuk hadis palsu, yang mana hadis palsu ni hadis dhaif yang paling teruk. Jadi kalau kita nak buat kempen hadis dhaif bukan hadis palsu, nampak macam tak berapa kena, kerana hadis palsu tu adalah satu bahagian, satu cabang daripada hadis dhaif. Cuma hadis dhaif ni dia ada 3 kategori lah. Yang paling teruknya palsu, yang nombor 2 teruknya terlalu dhaif, yang nombor 3 yang paling ringan dhaif khafif ataupun dhaif muhtamil ataupun muhtamal, dhaif yang boleh diterima dengan syarat-syarat, yang boleh dipakai dengan syarat-syarat. Jadi hadis palsu ni hadis yang paling teruk, hadis yang telah kita buktikan dengan bukti yang kukuh bahawasanya telah berlaku pembohongan dalam riwayat. Dia tu pembohong, ulama tahu dia bohong, dan memang ada kes dia bohong dalam hadis. Tiba-tiba datang satu hadis daripada jalan dia, dia seorang je bawa hadis tu. Jadi kita nak kata bohong ke betul? Dia tu kaki bohong? Takkan nak kata betul. Khabar yang sampai kat kita dalam urusan dunia, kalau kawan kita memang kaki bohong, dia seorang je bawa cerita, kita akan kata ni bohong, sebab dia tu kaki bohong. Begitu juga dengan hadis. Bila dah dihukum palsu oleh ulama-ulama hadis, sebenarnya nak hukum palsu ni bukan kami ni yang belajar hadis ni, bukan. Kami cuma tahu mana nak cari, tahu di mana kita nak cari riwayat ni, tapi belum tentu jumpa. Tapi tahulah kat mana nak cari, tapi belum tentulah jumpa. Kalau orang awam dia nak cari pun tak tahu kat mana. Jadi kita tahu nak cari di mana, dalam kitab ni ke, dalam kitab ni ke, dalam kitab ni ke. So kita akan cari sekadar yang kita mampu. Bila kita tak jumpa, kita akan kata tidak ada asal, ataupun tidak diketahui asalnya setakat ini. Bila kita jumpa ulama hadis kata ia palsu, kita sebutlah Bukhari kata palsu, Imam Ahmad kata palsu, Ibn Iraq Al-Kinani kata palsu, An-Nasai kata palsu. Jadi kalau tak setuju, jangan marah kami, marah ulama hadis yang besar. Jadi perbezaan di antara hadis dhaif dengan hadis palsu tu kita tak boleh nak buat perbezaan, kerana di satu kolom daripada hadis dhaif, satu kolom, cuma dia yang paling teruk. Tapi hari ni bila kita bincang tentang hadis palsu, sepatutnya masyarakat dia jadi suka. Sebab apa jadi suka? Kerana ada satu pihak buat kerja lillahi ta'ala.
Tuan-tuan, tiap-tiap hari masuk inbox Facebook saya, WhatsApp 100 lebih. Tak sempat nak jawab semua. Tapi kita buat kerja, orang tak bayar kita pun. Kalau buat konsultan, kaya dah aku ni. Tapi kita tak fikir yang tu lah. Kita fikir memang kita nak jaga nama Nabi. Nak cari satu hadis, nak nilai satu hadis, kadang makan satu hari. Buka kitab tu, buka kitab ni. Dulu masa tulis tesis, orang tanya, kita boleh jawab. Masa banyak, kuliah tak ada. Sekarang ni kuliah dah merata-rata. Jadi tak sempat nak buat, tak sempat nak semak. Kerana nak semak hadis perlu kepada penelitian. Dia tak boleh buat laju-laju, kena tengok sanad satu-satu. Nak cari illah, nak cari penyakit tersembunyi. Kadang-kadang hadis tu bukan palsu, tapi terlalu dhaif, tersilap, maka dia juga bukan hadis. Kerana Nabi tak pernah sebut benda silap. Jadi benda ni kita kena hati-hati. Jadi bila kita hukumkan palsu, maka adalah orang yang akan bela. Kenapa? Kerana ada beberapa sebab. Yang pertama, tuan-tuan, kerana ego. Ini yang paling bahaya. Kadang-kadang manusia ni lagi besar serban dia, lagi ego dia besar. Lagi tebal jubah dia, lagi besar ego dia. Sufyan Al-Thawri pernah ditegur oleh anak murid dia. Dia tarik balik pandangan dia dalam hadis. Hamad bin Salamah baca hadis tak betul, anak murid tegur. Dia tengok, betul ya? Tak apalah, aku cek lah rumah je. Cek kitab dia, betul, anak murid dia kata. Dia doakan kebaikan untuk anak murid dia. Tapi kita bila baca hadis salah, orang tolong bagi betul, ikhlas orang bagi betul, patut kita kena kata apa? Alhamdulillah, kerana Allah Ta'ala hantar orang untuk betulkan aku. Tiba-tiba kita rasa orang nak buka aib kita. Bila masa pula kita nak jaga Nabi, kita nak jaga nama Nabi, bahkan sanggup buat teori yang tidak pernah disebut oleh ulama hadis dulu, kerana semata-mata nak mempertahankan hadis palsu yang dia baca. Ni berlaku, tuan-tuan. Dia dah baca satu hadis palsu, contohnya dia dah baca satu hadis palsu, tiba-tiba ada orang tegur hadis yang dia baca tu palsu. Orang minta dia komen, dia memang tak boleh defend, hadis tu memang palsu. Dia kata, tuan-tuan, hadis sahih ni sebab apa jadi sahih? Sebab perawinya dipercayai. Perawi hadis yang dipercayai ni, ada tak kebarangkalian dia cakap bohong? Anak murid kata ada. Makna hadis sahih boleh jadi palsu? Hadis palsu ni sebab perawinya bohong kan? Ada tak kemungkinan perawi yang bohong ni cakap betul? Ada. Maka boleh jadi hadis ni betul. Tuan-tuan, kalau macam ni rosak agama. Kalau macam ni teori yang dia pakai rosak agama. Kalau setakat kemungkinan, kita pun boleh kata nampak macam syekh, tapi mungkin juga tak mustahil, bengok. Contoh lah kan, saya tak kata siapa-siapa ni, saya umum aja. Tapi nak kata lah, kalau setakat main mungkin-mungkin, sampai kiamat tak habis. Kita nak bawa mari bukti. Bila hadis itu diriwayatkan oleh seorang pembohong dan dia seorang je bawa riwayat tu, bukti jelas kata palsu. Bukti jelas, qarinah kuat. Bukti maknanya petunjuk yang kuat mengatakan ia palsu. Maka kita, kalau kata kita nak kata sahih, kena bawa mari dalil, kena bawa mari bukti. Ada sebahagian orang ni cuma kata ada hadis yang sahih dalam Bukhari, Nabi SAW menyatakan bahawasanya orang pembohong ni boleh cakap benar. Hadis yang Nabi minta Abu Hurairah jaga tamar tu, sadaqaka wa huwa kadzub, dia cakap benar, syaitan tu cakap betul, tapi dia tu sebenarnya pembohong. Tuan-tuan, hadis ni sebab Nabi tahu. Nabi tu benda, dia tahu benda gaib. Bila Tuhan bagi tahu kat dia, kita mana kita nak tahu? Bahkan ada pemalsu hadis, memang dia riwayat teks yang sahih, memang ada, tapi dia curi sanad tu. Sanad tu dia curi. Sebab pemalsu hadis ni bukan jenis mengaji. Kalau jenis mengaji, dia tak jadilah pembohong. Dia bukan jenis mengaji. Jadi bila tak mengaji, dia curi sanad. Dia tak mengaji dengan syekh tu, dia kata dia mengaji dengan syekh tu. Jadi bila dia bawa satu sanad, sanad tu bohong, walaupun matan tu okey.
Salah silah perawi itu bohong sebab dia curi. Itu yang dipanggil yasriqul hadis. Orang yang mencuri hadis. Itu satu, sebab ego. Yang kedua sebab jahil lah. Sebab jahil, dia tak pernah dengar ilmu tu. Al-insan aduwwul lima yajhal. Manusia dia akan jadi musuh kepada benda yang dia tak tahu. Sebab itu Ibn Hajar sebut, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Sesiapa yang bercakap dalam benda yang dia tak mahir, dia akan bawa keajaiban. Orang pun jadi pelik, macam ni ke kan? Dia rasa dia hebat sangat lah, orang tenganga dengar kan. Tu yang ketiga. Yang keempat, nak cari kemasyhuran. Nak cari kemasyhuran, maka dia membaca hadis palsu dan dia bela. Orang dah tegur tak betul, tak kisah, yang penting lepas ni ramai lagi orang panggil aku ceramah sebab aku baca hadis yang hampa tak pernah dengar, orang lain tak pernah dengar, aku seorang je. Ya, semalam aku reka. Dan yang keempat tuan-tuan, kerana kepentingan dunia. Ada zaman dulu memang adalah orang nak cari kemasyhuran. Dan yang kelima ni, dia ada kepentingan dunia dia. Dia reka hadis tu kerana menjaga kepentingan peribadi dia. Sama ada dia gunakan untuk dapat kedudukan dengan pemerintah, maka dia reka hadis Nabi, puji sifat-sifat pemerintah dia, padahal tak betul. Ataupun dia sedang berniaga, dia rekalah hadis, puji barang yang dia berniaga. Jadi ramailah orang beli macam tembikai dia kan. Bagi anak makan, kalau mengandung makan tembikai, anak jadi mata bagus kan. Jadi ramailah orang beli tembikai dia. Jadi kalau orang marah, dia akan bertahan lah, sebab dia ada kepentingan kat situ. Susah dia nak beli, nak buat bisnes lain. Sebab tembikai itu dia dah beli banyak stok dah. Dia meniaga apa? Dal. Dia buat hadis, dal ni diberkati, siapa makan dal yuraqiqul qulub wa yuksirud dam'ah, melembutkan jiwa, banyakkan air mata. Jadi orang semua pakat beli kuah dal dia. Untunglah dia. Dan benda ni berlaku zaman sekarang pun. Banyak hadis, dia meniaga barang, dia reka hadis. Bahkan kadang-kadang bukan reka hadis pun, salah faham hadis pun ada juga. Kadang-kadang dia guna hadis apa, khal kan, ni'mal idam al khal, maka dia berniaga cuka. Nabi kata sebaik-baik lauk itu adalah cuka, tuan-tuan kena beli. Sedangkan Nabi sebut hadis tu dia ada konteks dia. Nabi masuk tanya ada lauk tak, Aisyah kata tak ada, yang ada cuma cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Maksud dia Nabi kata okey lah tu. Bukan makna orang tak makan cuka. Ada orang ni tak suka makan cuka, bukan makna tak sunnah dia tu kan. Tapi maknanya benda tu kadang-kadang kita salah faham. Kita salah. Tapi kalau memang Nabi suruh makan, tak apa, macam madu Nabi suruh. Cuma kita jangan salah guna. Jadi bila dia dah salah guna, dia ada kepentingan, orang bagi tahu benda tu salah, maka dia akan memusuhi kita kerana dia rasa kita sedang menutup periuk nasi dia, kita sedang menutup jalan-jalan rezeki dia. Yang ni problem. Kita berbicara ilmu. Awak punya masalah saya tak masuk campur, tapi bila awak sentuh hadis, itu bidang saya kena bagi tahu. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat, hadis Nabi SAW ni benda besar. Kalau kita tak pelihara, kalau kita tak jaga, maka kita tak akan tahu mana satu Nabi punya, mana satu rekaan. Orang yang berada jauh daripada ilmu hadis, sememangnya dia tak akan rasa nikmat mengetahui hadis palsu dan hadis sahih. Tapi orang yang sentiasa dengan hadis, yang hidupnya rapat dengan Nabi, yang hidupnya sentiasa mencari sunnah Nabi untuk diamalkan, dia akan rasa nikmat bila dia dapat tahu sesuatu hadis itu dihukum palsu oleh para ulama. Jadi sebab itu kita kena betulkan niat kita. Kita bukan semata-mata nak beramal, tetapi kita nak amalan kita betul seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi. Ikhlas tuan-tuan, itu yang paling penting, dan istiqamah. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kita telah mendengar daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaimi, dan kita terus saja kepada Al-Fadhil Ustaz Mustafa berkaitan tentang hadis palsu juga. Menurut daripada apa yang Ustaz tengok, apa kesan yang orang kata apa, yang sungguh tragik
apabila penyebaran hadis-hadis palsu ini dilihat biasa oleh orang-orang kita. Dan kalau boleh Ustaz ulaskan juga berkaitan tentang kesan-kesan itu khusus kepada penuntut ilmu. Tafadhal mashkur. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali tuan-tuan, dalam masyarakat kita ni kadang-kadang ada hadis-hadis yang datang tu dalam bentuk berkait dengan akidah. Ada kadang-kala berkait dengan syariah. Ada kadang-kala berkait dengan akhlak dan sebagainya. Dalam akidah tuan-tuan, ni benda yang paling besar. Hadis palsu bila disabitkan, bila riwayatkan dalam menyebabkan akidah kita lari, masalah besar tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita pergi ke Mekah ni, saya bawa beberapa contoh. Kita pergi ke Mekah, apa talbiyah yang kita sebut tuan-tuan? Labbaik Allahumma labbaik. Kita tak nak dengan Allah, kita kata apa? La syarikalah. Takkan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak balik, kita buat apa tuan-tuan? Pergi dekat Bangla, pergi kat mana-mana, kata Bangla promote. Ni bukan Arab sebenarnya, kadang-kadang Bangla bukan Arab kan? Mungkin ada juga Arab lah, wallahu alam lah. Tapi dia kata ini kayu kokar bagus tu. Ini Nabi Musa punya tongkat punya. Ni bagus ni. Ni boleh rezeki, boleh bagus. Tuan-tuan, bila kita percaya, ke mana kita nak buang ayat ma uridu minhum min rizqa wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Allah SWT tidak inginkan makanan daripada kamu, tidak inginkan rezeki daripada kamu, tetapi Allah SWT yang beri rezeki. Kita balik pergi percaya kayu kokar tuan-tuan. Tadi tak nak syirik pada Allah SWT, kita balik percaya pada kayu kokar. Dalam akidah. Ini belum dalam masyarakat Melayu. Roh balik makan nasi kat rumah. Tuan-tuan, kecil-kecil dulu kita ni rasa pernah dengar. Roh ni balik kat rumah makan nasi. Sebab tu tuan rumah pesan pada anak-anak, kalau nak masak jangan masak pedas-pedas, arwah tak berapa suka. Ataupun jangan masak manis sangat, arwah ni dulu mungkin kecil manis ke apa tuan-tuan. Arwah balik, dan dikatakan arwah akan balik tengok anak cucu dia lakukan ibadat ataupun tidak dan sebagainya. Ini bukan kita katakan boleh deal dengan alam. Kita boleh tengok dengan sunatullah, boleh fikir kan. Ini kita tak boleh nak fikir. Tak disandarkan kepada sahih kepada Nabi SAW. Maka kita pun kata, oh iyalah kot, Nabi kita kena masak elok-elok lah, sebab kami malam Jumaat balik Ini yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, di kampung-kampung, pegangan dalam masyarakat. Sedangkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW beritahu, riwayat Nasa'i, Imam Ahmad, Tirmizi dan lain-lain. Yang ni tuan-tuan, satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibn Shihab, Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik. Innama nasmatul mu'min ta'irun ya'luqu fi syajaril jannah hatta yaj'u Allah ila jasadihi yaumil qiyamah yauma yab'ats. Roh orang mukmin itu seperti burung bergantungan sebuah pohon di syurga Allah Subhanahu wa taala, di syurga, dan dia tidak akan kembali ke dunia ini melainkan Allah SWT akan kembali kepada jasad dia di hari akhirat nanti. Jadi kita pun percaya dia akan kembali. Tuan-tuan, hadis sahih jelas. Ini belum cerita-cerita yang ada dalam buku lagi. Ada berapa buku tuan-tuan cerita tentang jenazah tu mati jadi ini, jenazah tu mati jadi ini, lubang kubur tak cukup besar, bawa keranda-keranda jadi berat. Tuan-tuan, baca surat khabar Cina tak jumpa benda ni, baca surat khabar India tak jumpa benda ni. Tapi Melayu, cerita benda-benda macam ni cukup popular tuan-tuan. Kita pun jadi Allah beli insaf ya. Allah bertukar jadi khinzir. Acong bila tengok kalau aku masuk Islam ni, kalau buat dosa tak tahu jadi kepala apa pula. Tuan-tuan, ni dalam akidah masyarakat kita. Kemudian dalam syariah, cita-cita yang palsu disandarkan. Ada sedemikian orang-orang sedemikian solat 1000 rakaat satu malam. Oh tuan-tuan, kita buatlah start solat tu pukul 9. Solat malam tu pukul 9.
Satu rakaat 1 minit. Maksudnya kalau sejam ada 60 rakaat, buatlah dia habis tu sampai pukul 6, lebih kurang 540 rakaat itu kalau seminit. Tuan-tuan, logik akal kita pun tak rasa tak boleh nak nilai. 1000 rakaat satu malam. Sedangkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, berapa rakaat tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam? 11 12 rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah dengan panjangnya, dengan apanya, tapi ada yang terlebih daripada Nabi. 1000 rakaat tu. Kunyah 40 kali, tuan-tuan tengok dalam buku tu nanti insya-Allah. Kunyah 40 kali. Ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan try tak? Pernah makan tak nasi kunyah 40 kali? Sekali suap 40. Try. Sekali suap 40. Ingat sekali je tuan-tuan. Cakap aku dapat sunnah ni, dapat sekali amal sunnah 40 kali ni cukup lah, lepas ni tak larat. Tuan-tuan, yang ni tak ada dalam riwayat hadis. Kita Arab tak jumpa. Tapi kita sebarkan benda ni dan kita amalkan. Amal tu masuk bagi tahu orang kita tak pernah buat pun sebenarnya, sebab tak mampu. Mengubah syariat Allah Subhanahu wa taala nampak macam kartun, tuan-tuan. Kita tengok kartun mungkin ada logik sebab cerita tu depan mata. Yang ini kita tak boleh bayangkan depan akal kita. Mengubah syariat Allah Subhanahu wa taala yang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ada daripada Quran yang turunkan wahyu kepada kita. Dan dia juga membuat manusia lari pada hadis yang sahih. Tuan-tuan, kita rasa ni kadang-kadang orang kita ni cakap tak payah ajar Sahih Bukhari ni berat. Payah Sahih Bukhari ni, dia kena ulama yang ajar. Ini ustaz-ustaz baru, ustaz-ustaz muda ni tak payah ajar Sahih Bukhari ni. Buat pening orang awam je, tak tahu tidak ni ilmu Sahih Bukhari dan sebagainya. Tuan-tuan, ilmu mesti terus diajarkan setakat mampu kita. Memang Sahih Bukhari dan berat dan sebagainya. Hatta kita belajar fiqh Imam Syafi'i pun kita tak settle-settle lagi. Tuan-tuan, siapa pernah belajar fiqh Syafi'i daripada awal sampai habis? Satu kitab cukup? Tak ada dalam pengajian kita, tuan-tuan. Adalah kadang-kadang tu siapa yang boleh mampu di pondok-pondok sebagainya, tapi kita tak mampu. Sebab tu kena hidupkan budaya ilmu mengajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya orang akan dekat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebab tu jangan pelik, kadang-kadang orang, kita tengok orang, kita jadi macam pelik. Ini berbeza dengan aku belajar darjah 1 dulu. Darjah 1 hujah dah. Kalau orang tegur kita, contoh kita ni tuan-tuan, mungkinlah veteran sikit, 50 tahun contoh. Ada seorang anak muda umur 22 tahun. Pakcik, minta maaf, solat pakcik tu salah. Aku lebih makan garam daripada engkau. Dia nak tegur solat aku. Takkan kita nak kata macam tu, tuan-tuan? Mungkin dia tu orang muda mungkin, tapi mungkin dia bawa tu betul. Sepatutnya kita terima, tak kira muda, tua dan sebagainya. Saling sihat menasihati. Dan dia juga selain daripada membawa manusia lari daripada hadis-hadis yang sahih, dia juga tuan-tuan boleh menjadi tohmah kepada agama Islam. Seperti cerita-cerita tadi. Jadi pelik, jadi tak logik akal, tapi kita terima. Tak apalah, jadi khinzir pun jadi khinzir lah. Ada ular mayat, apa ni, lahir 2 orang kembar, kemudian ada ular dengan dia. Macam-macam cerita tu. Maka kita kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Bukan kita yang sahih, tuan-tuan. Bahkan kami ni tuan-tuan taklid je. Kita kata kami pegang pada hadis ni hadis sahih sebab hadis ni riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan, kita terus secara automatik mazhab Bukhari dalam hadis yang kita nilai. Kemudian kita kata pula apa, tuan-tuan? Kita kata saya tak ikut Bukhari, saya kaji sendiri sanad tu, tapi dan saya dapati dia sahih. Wujud kitab mana? Tahzibul Kamal oleh Imam Al-Mizzi. Tuan-tuan, kita taklid bagaimana cara Imam Al-Mizzi menilai sanad tu, perawi-perawi tu. Kita tidak boleh bergantung pada ulama. Ulama-ulama yang kita percayai, ulama-ulama yang berkait dalam bidang hadis, dalam mensahih ataupun mendhaif ataupun memasukkan suatu hadis. Dan kalau boleh, tuan-tuan, di masjid-masjid, di surau-surau pengajian hadis kita hadir. Di universiti dan sebagainya kena daftar dan sebagainya. Tapi ada di surau, di masjid kita hadir tentang pengajian hadis Nabi SAW. Antara bukti kita cinta pada Nabi, nak cari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih.
Tak kira lah siapa pun yang mengajar, betul cara dia, tepat cara dia mengajar, kita pergi tuan-tuan, jangan sia-siakan. Dan bagi penuntut ilmu, tuan-tuan, kadang-kadang agak malam penuntut ilmu. Apa yang ada di universiti dan sebagainya, yang pertama sekali tuan-tuan, kadang-kadang tak membantu dia untuk dalam bidang tu. Dia ambil fiqah, sebagai contoh saya ambil fiqah, ataupun ambil syariah ke engineering dan sebagainya, tak mampu. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang saya sangat respect dengan orang-orang yang tak ada pun bidang hadis, tak mengaji hadis pun, engineer dan sebagainya, tapi hadir kelas hadis, ikhlas dia orang ni tuan-tuan. Kita yang ngaji syariah ni, ustaz sikit ni tak hadir, tak datang lah. Tapi yang ikhlas, yang ngaji engineer, marketing ke apa semua ni, yang ni yang datang tuan-tuan menadah kita. Kita rasa kita bangga dah, ustaz dah mengaji agama cukup dah. Bahkan ada mereka tu tuan-tuan lebih faqih daripada kita, lebih tahu daripada kita tentang ilmu. Dan seorang ahli ilmu kadang-kadang dia tergelincir dalam meruayatkan hadis Nabi SAW. Mungkin dia hadis dhaif, mungkin hadis tu palsu dan sebagainya. Tuan-tuan, di pokok pangkal dia berbalik kepada manhaj ataupun pegangan kita. Kalau kita rasa ada pegangan untuk nilai hadis Nabi, bukan kita nilai, ulama yang nilai, kita tengok penilaian ulama, kita akan bawa benda tu. Tapi kalau kita rasa asal hadis, kita jalan, itu masalah tuan-tuan. Bahkan kadang-kadang ada hadis palsu diulas, sejam ulas hadis palsu ni. Ini satu hadis, contoh apa ya tuan-tuan, cerita tentang seorang wanita balik pergi keluar, disediakan rotan dengan air. Balik suami bagi tahu suami dia, dikatakan muti'ah, bagilah, kalau aku rasa ada buat dosa, buat jahat hari ni, pukul aku dengan rotan. Kalau okey, minum air. Ini cerita bila ni tuan-tuan? Lama kita dengar ni, tapi kita tak tahu. Dan dikatakan dialah wanita pertama yang masuk surga, nama dia Muti'ah. Tak betul tuan-tuan. Jadi kita nilai balik apa yang datang kepada kita. Hatta ustaz pun kadang-kadang tuan-tuan, kalau sebab tu Dr. Razami kata tadi, bila kita tegur ustaz, pertama ustaz jangan ego. Kita ada cara kita tegur elok-elok. Tak, ustaz nak masuk neraka ke? Sebar hadis palsu ni, jangan cakap gitu. Kita mesej lah, ustaz tadi tu rasa macam silap hadis tu. Kita komunikasi dengan baik lah dengan ustaz-ustaz kita. Mungkin dia tersilap, alhamdulillah kalau dia terima. Kalau dia maki kita tak apa tuan-tuan, kita balik kan. Itu kaedah kita berinteraksi. Dan perlu ditekankan kita tuan-tuan, hari ni orang duk sibuk tentang manhaj wasati. Ni mursyid ni manhaj wasati ya. Kalau boleh insya-Allah kita bawa manhaj wasati, pertengahan, adil, warak, tidak ada nafsu dan sebagainya, tidak berdasarkan nafsu dan sebagainya dalam menilai orang-orang, ustaz-ustaz dan sebagainya. Moga Allah SWT jaga kita, jaga hadis-hadis Nabi SAW, dan kita kena rajin pergi belajar dan sebagainya. Sekarang ni dah maju tuan-tuan di YouTube dan sebagainya, boleh kita tengok-tengok tuan. Ustaz YouTube pun ustaz YouTube lah, yang penting dia ajar tu okey, kira kita insya-Allah lah boleh ikut, boleh terima lah. Tak ada kesempatan kadang-kadang nak hadir kuliah, YouTube tuan-tuan. Tapi kalau bagi alasan tak cukup internet tu tak tahulah tuan-tuan. Tapi kita ni ilmu terdedah banyak, dan kita carilah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Moga kita balik dengan Allah SWT, jumpa dengan Nabi SAW, kita pertahankan apa yang datang kepada Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kita selesai pada pusingan yang kedua, pukul 9. Kita ada lagi 1 jam. Boleh ke tuan-tuan? Tuan-tuan sampai esok boleh lagi. Semangat semua kan. Dan insya-Allah pada sesi kali ini kita akan ada beberapa soalan yang disampaikan. Ustaz nak habis awal ya? Ustaz dia penat sikit. Ustaz Musafar nampak lagi penat. Tapi tuan-tuan ada beberapa soalan yang ada sebagai tuan-tuan tanya, tulis dekat WhatsApp. Dan kita bagi 2 soalan setiap orang lah. Saya bagi 1 soalan dulu kepada Dr. Zaimi. Soalan yang bagus saya kira. Soalannya ringkas saja, tetapi kita perlukan jawapan ini. Bagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim mendapatkan hadis-hadis, sedangkan jauhnya dengan Nabi SAW itu lebih kurang 300 tahun.
300 tahun. Macam mana mereka boleh dapatkan hadis dan sampaikan hadis? Minta Ustaz ulas. 12 minit Ustaz. 12 minit. Dia soalan tu 4 minggu kami belajar kat UPSI. Metodologi Imam Bukhari. Baik, secara ringkasnya begini. Penulisan hadis telah bermula di zaman Nabi. Nabi menyebut dalam hadis, uktub li Abi Syah, tulislah hadis untuk Abi Syah yang tak boleh menulis. Abdullah bin Amr bin Al-As dalam hadis riwayat Abu Daud juga menulis. Ali bin Abi Talib juga ada sahifah dia sendiri, menulis. Begitu juga Abu Hurairah selepas daripada kewafatan Nabi, dia juga menulis. Abu Bakar menulis. Jadi hadis Nabi telah dibukukan bermula daripada zaman Nabi. Cuma zaman Nabi tu, penulisan yang ada dimulakan oleh para sahabat itu kebanyakannya catatan peribadi. Kemudian hadis itu pula bila masuk kepada zaman Umayyah, Bani Umayyah, ada seorang Amirul Mukminin yang bagus zaman itu, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Dia mengeluarkan arahan kerana dia melihat orang-orang zaman dia dah mula tidak mau belajar hadis, ingatan pun dah tak apa kuat dah. Jadi dia perintahkan kepada Abu Bakar bin Hazim supaya menulis hadis yang ada, kumpul segala hadis yang ada yang berlega di zaman tu, yang mana walaupun hadis telah dibukukan, dia masih lagi diriwayatkan daripada generasi ke generasi. Kenapa begitu? Kerana zaman itu majoriti orang Arab kebanyakannya adalah buta huruf, yang mana mereka hanya berpandukan kepada ingatan yang sangat hebat dan sangat kuat. Sekejap. Siapa tanya? Baik. Dulu kita macam pelik, tapi bila baru ni Syekh Hasan Haidar datang daripada Yaman, sanad Tirmizi dia hafal dalam kepala. Kita kata kalau Syekh Hasan Haidar orang yang terkemudian boleh hafal, maknanya lagi tak heran lah kalau orang zaman dulu boleh hafal, sebab dia bukan sekadar hafal dan dia kenal perawi. Baik, bila riwayat hadis dikumpulkan, maka di situ bermulalah pengumpulan rasmi peringkat negara, Umar bin Abdul Aziz. Selepas daripada tu ulama terus menulis. Maka Ibn Mubarak menulis kitab Az-Zuhud. Kemudian Abdul Razak As-San'ani menulis kitab Al-Musannaf. Imam Malik menulis Muwatta. Ibn Abi Shaybah menulis Al-Musannaf. Dan bila masuk zaman Imam Bukhari, sebenarnya buku tu dah banyak dah. Musnad Ishaq bin Abi Rahoya, Musnad Imam Ahmad, Musnad Abd bin Humaid, banyak dah. Tapi bila masuk zaman Imam Bukhari, tok guru kepada Imam Bukhari nama dia Ishaq bin Rahoya, dia kata lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak di kalangan kamu ada orang-orang yang boleh mengumpulkan hadis-hadis yang ringkas, mengumpulkan hadis-hadis yang ringkas daripada hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari kata fa waqa'a dzalika fi qalbi, cadangan guru Imam Bukhari itu telah terlekat dalam jiwaku. Maka dia kata fa bada'tu bi jam'i sahih, maka aku mula untuk mengumpulkan hadis sahih. Maksudnya Imam Bukhari menulis bukan dia ambil daripada zero dah, kerana sebelum dia tulis Sahih Bukhari pun dia dah dianggap sebagai ulama hadis yang hebat lah. Sehingga ulama hadis kata kullu hadithin la ya'rifuhu Muhammad ibn Ismail falaysa bihadith. Semua hadis yang tak dikenali, yang tak diketahui oleh Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari, maka ia bukan hadis. Maka bila Imam Bukhari mula mengumpul, dia kumpul riwayat Sahih Bukhari itu daripada 300,000 hadis yang dia hafal. Daripada senarai 300,000 hadis itu dia kumpul dan dia pilih. Banyak sangat Ustaz 300,000. Tak, sebenarnya 300,000 tu kadang-kadang satu hadis ada banyak sanad. Sebab tu jadi 300,000. Kerana kadang-kadang satu hadis 10 sanad. Kan? Jadi sebab tu dia jadi 300,000. Imam Bukhari memilih daripada 300,000 tu, dia pilih cuma 4,000 lebih lah. Dan dimuatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kenapa Sahih Bukhari diangkat sebagai kitab yang paling tinggi? Kerana syarat sahih dia tu bukan syarat sahih biasa, syarat sahih tahap tinggi. Dia bukan sahih biasa-biasa. Dia kalau
cemerlang ni 85 dah cemerlang. Imam Bukhari tak ambil 85%, dia ambil yang 95%. Jadi kalau dia tersilap dalam penilaian, tak capai 95, dia masih 85, masih sahih lagi. Sebab itu Sahih Bukhari diangkat sebagai kitab yang paling sahih di sisi ulama ahli sunnah. Imam Muslim pun begitu juga. Imam Muslim anak murid Imam Bukhari. Imam Muslim anak murid kepada Imam Bukhari. Cuma bila dia tengok kitab guru dia, biasalah perbezaan pandangan. Tak semestinya kita setuju semua benda dengan tok guru kita buat. Ada benda yang kadang-kadang kita tak apa setuju. Tok guru kita bukan maksum, tapi bukan tak ikut tok guru. Bila kita kata tak maksum, maknanya tak taksub. Kita bila tak setujulah. Takkan semua benda yang Syekh sebut kena ikut. Jadi Imam Muslim tengok Sahih Bukhari tidak begitu berkhidmat untuk ilmu hadis. Dia banyak berkhidmat untuk ilmu fiqh. Kerana Imam Bukhari memotong-motong sanad, kadang-kadang mengulang-ulang hadis di tempat yang berbeza-beza. Jadi susah orang hadis nak kumpul riwayat. Jadi Imam Muslim tulis Sahih Muslim pula. Tapi syaratnya lebih rendah daripada syarat Bukhari. Maka dia kumpul hadis semua satu tempat. Dia tidak mengulang hadis di tempat yang berbeza-beza. Dan dia banyak berkhidmat untuk hadis ketika mana dia mengubah ataupun dia menjelaskan lafaz-lafaz sanad yang ada dalam hadis tersebut. Dia bezakan haddatsana dengan akhbarana. Maka adanya Sahih Bukhari dan adanya Sahih Muslim telah melengkapkan dan telah menjadikan jambatan di antara bidang hadis dan bidang fiqh. Jadi itu di antara sejarah kenapa Imam Bukhari menulis kitab hadis. Dia bukan bermula pada zero, tidak. Dia memang ulama hadis dan dia ambil riwayat tu daripada guru-guru dia yang sebelum itu. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah dapat jawapan tu. Kemudian kita terus kepada Al-Fadhil Ustaz Mustafa. Dia tak jauh sangat daripada soalan tadi, tetapi beza jugalah. Ditanya berkaitan tentang wujudkah hadis palsu ataupun dhaif di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud dan sebagainya. Kalau ada, macam mana kita ni sebagai penuntut ilmu yang tidak mendalami ilmu hadis secara khusus untuk membezakan hadis-hadis berkenaan? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Soalan yang paling susah. Sepatutnya soalan ni bagi kat Dr. Zaimi. Saya jawab secara ringkas dan mungkin akan diperbetulkan insya-Allah oleh Dr. Zaimi. Pertama sekali tuan-tuan, ada orang tuhmah kata ulama-ulama sekarang ni ada yang kata hadis Imam Bukhari ni, hadis Sahih Bukhari ada hadis palsu. Ada yang kata tak boleh pakai langsung hadis Bukhari. Ini kecoh dulu, dunia Arab pernah kecoh tentang benda ni. Ada beberapa orang yang katakan hadis Bukhari ni tak boleh pakai. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut tentang hadis Al-Bukhari, masa keseluruhannya adalah sahih. Sebab tu Allah SWT, para alim ulama menukilkan kata Allah tak nak ada satu kitab atas muka bumi ni yang boleh sama dengan kitab Al-Quranul Karim. Mesti ada silap. Sebab dia perbuatan manusia, amalul bashar, perbuatan manusia, bukan malaikat, bukan Allah SWT yang buat Sahih Bukhari dah. Masa adalah sedikit serba salah tu. Tetapi yang kata dalam tu ada hadis mu'allaq lah, ada yang kata hadis dalam tu ada yang dhaif dan sebagainya, bukan kita. Disandarkan tamrik. Dikatakan tadi seorang ulama yang saya sebutkan, Abu Ali Ad-Diyani, dia pun kata ada hadis dalam tu ada dhaif. Disandarkan Imam Daruqutni dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, bagaimana kita nak bezakan? Kebiasaannya Al-Imam Bukhari pakai ni hadis-hadis yang macam ni adalah untuk sandaran pada hadis yang sahih tu dah letak dah, awal-awal lagi letak dah. Kadang-kadang dalam Tarjamatul Bab Sahih Bukhari, kadang dia ada gunalah tentang hadis. Kadang Imam Bukhari letak ayat Quran, kadang kata-kata sahabat dan lain-lain, kadang-kadang hadis-hadis yang seperti itu. Tapi untuk kita katakan Imam Bukhari buat begini dan begini, rasanya Imam Bukhari sumbangan besar tuan-tuan. Hari ni berapa orang atas muka bumi ni yang bila sebut Imam Bukhari akan doakan rahimahullah. Kita ulama Ahlussunnah ni tuan-tuan, khidmat dengan buku ni dah daripada zaman Imam Bukhari sebelum tu lagi. Bila buat buku, bila buat kitab, Allah SWT muliakan dia. Setiap hari orang doa untuk dia rahimahullah. Kita tak tahu orang doakan apa untuk kita tuan-tuan. Mungkin sebelum angkat jenazah
apa yang terbaik, apa kan. Maka kita pun baik semua kita jawab macam tu ya. Tapi ulama tulis buku, tinggalkan buku. Dan kitab asahul kitab ba'dal Quran, setengah kata Muwatta Imam Malik lah, setengah, tapi Imam Bukhari. Maka tuan-tuan penuntut ilmu kalau nak kaji pada benda-benda macam ni, rujuklah kepada syarah-syarah Sahih Al-Imam Bukhari, baru kita dapat tengok. Ibn Hajar Al-Asqalani, Badruddin Al-Aini dan ramai lagi para ulama mensyarah Sahih Bukhari, ada diterangkan sedikit mana hadis tu sedemikian dan begini dan begini. Wallahu ta'ala, sekadar tu jawapan ringkas. Mungkin Dr. Razami boleh tambah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Minta doktor sambung sikit. Okey, tentang hadis-hadis yang tidak sahih dalam kutub sitah selain pada Bukhari dan Muslim, yang mana kita Sahih Bukhari dan Muslim ni memang telah diiktiraf majoriti hadis di dalamnya sahih. Cuma ada sebahagian yang dipertikaikan oleh para ulama yang masih lagi boleh dikaji semula, dan sememangnya sebahagiannya memang dihukum dhaif ringan, tetapi Imam Bukhari masukkan kerana ada sebab sebagai penyokong antaranya. Baik, bila masuk kepada Sunan Abi Dawud, saya ringkaskan, bila masuk kepada Sunan Abi Dawud, Abu Dawud dia kata mana-mana hadis yang dia masukkan di dalam kitab dia disebut dalam risalah ila ahli Makkah. Abu Dawud ni bila ditulis Sunan, orang Mekah baca buku dia, dan orang Mekah tulis surat kat dia minta diceritakan metodologi dia dalam kitab Sunan. Maka dia balas, dia tulis balik, dia menjelaskan bagaimana cara dia memilih riwayat dan apa status hadis-hadis yang dalam tu. Abu Dawud kata, wa ma fihi wahnun syadid bayyantuh wa ma sakatu alaihi fahuwa salih. Mana-mana yang ada hadis dalam tu, mana-mana yang ada kedaifan yang terlalu berat, aku akan jelaskan. Contohnya macam Abu Daud kadang-kadang di riwayat, lepas tu dia kata mungkar, dia bagi tahu siap-siap. Maka bila disebut mungkar tu, maksud Abu Daud dah sebut mungkar, kita jangan pakai lah. Dia masukkan tu kadang-kadang nak membezakan riwayat, yang ni tak betul, yang satu lagi tu betul. Dia nak bagi tahu ada perbezaan riwayat dalam kes tu. Lepas tu dia kata mana-mana yang aku diam, aku tak komen, bawa riwayat dia diam, dia tak komen, dia tak kata mungkar ke, ma'lul ke, cacat ke, dia tak ada kata, diam. Fahuwa salih, maka ia salih. Salih ni maksudnya valid. Bila valid, ulama hadis yang datang kemudian dia kaji valid ni apa. Imam Nawawi kata valid ni masuk hasan. Maka mana-mana hadis yang Abu Daud tak komen dalam sunan dia, Imam Nawawi akan pegang. Abu Daud tak komen, hasan, hasan, hasan. Imam Nawawi Syafi'i. Tapi pandangan Imam Nawawi telah dikritik pula oleh Ibn Hajar Asqalani. Dia kata tak semestinya, kerana ada hadis-hadis yang Abu Daud diam, dhaif, tapi dhaif ringan. Sebab Abu Daud ni anak murid kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam kes hadis, dalam hukum, dia kata al-hadisud dhaif ahabbu ilayya min ra'yir rijal. Hadis dhaif lebih aku suka daripada pandangan qiyas. Maka dia kata kalau dalam bab itu tak ada langsung hadis yang sahih, tak ada langsung hadis hasan, dia tak akan guna qiyas, dia akan guna hadis dhaif yang ringan. Tetapi ada juga beberapa riwayat yang dhaif berat, tetap Abu Daud tak komen. Yang ni kembali kepada beberapa sebab. Yang pertama, kerana Abu Daud dah komen di awal. Bila dia ulang balik hadis yang sama, dia tak komen dah. Sebab dia kata kalau hang nak baca sunnah aku, baca pada awal. Satu. Yang kedua, kerana perawi itu terlalu dhaif, yang dikenali, terlalu masyhur, dia terlalu dhaif, maka tak perlu komen. Kalau komen pun buat penat je pada zaman dia. Yang ketiga, Abu Daud terlupa nak komen. Maka ini tiga sebab yang menjadikan Abu Daud tak komen. Jadi bila kita tengok riwayat Sunan Abi Daud, kena tengok apa yang ulama hadis kemudian komen. Tengok kitab syuruh. Tak nak sangat tengok kitab Albani, tengok kitab syuruh Aunul Ma'bud, dia komen apa. Tengok Al-Khattabi komen apa dalam Ma'alimus Sunan. Tak nak sangat Albani. Sebenarnya orang kita bukan ta'assub dengan Albani, tapi sebab Albani dia rajin tahap dewa. Dia rajin. Dia kitab kutub sitah ni boleh kata kutub apa, Sunan Arba'ah, Sunan yang 4 ni dia takhris semua hadis. Jadi mana-mana kitab
yang baru dicetak, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, yang dicetak hari ini kebanyakannya dicetak dengan penilaian Albani. Jadi bila orang beli buku tu, orang tak tahu status, nak takhrij tak erti. Dia tengok Albani kata sahih, maka dia katalah hadzal hadis sahihul Albani. Ada orang panas telinga. Pasal apa panas telinga? Hang tulis tak banyak, Albani tulis banyak. Nak tanda orang tak masuk pada Albani, hang tulis banyak. Hari ini Syuaib Arnaud buat, guru saya Syekh Syuaib Arnaud dia buat. Jadi sekarang ni dah nampaklah ada perbandingan. Orang tak beriktimat, tidak hanya berpegang pada Albani, dah mula dah pergi kepada Syuaib Arnaud. Kerana nama Albani ni pun agak sensitif sikit lah kan. Macam saya pun dengan pendirian saya, ada beberapa benda yang saya tidak setuju dengan Syekh Albani dalam penilaian hadis. Itu biasa, kerana dia manusia. Tapi bukan orang tak masuk dengan dia pun. Tak nafi, memang ada orang tak masuk dengan dia, tak nafi. Tapi kebanyakannya tidak pun. Hadis Tirmizi, tuan-tuan kita kena tahu syarat Tirmizi luas, piawaian Tirmizi luas. Dia kata mana-mana hadis yang menjadi rujukan bagi, yang menjadi dalil bagi fuqaha, dia akan masukkan. Sama ada sahih ataupun tidak, dia akan masuk. Sama ada sahih ke tak sahih, dia bawa masuk. Maka mana-mana hadis yang menjadi dalil bagi fuqaha zaman dia bawa masuk. Lepas tu dia komen. So kita kena tengok komentar Tirmizi, dan sebahagiannya Tirmizi tak komen. Yang ni kena tengok juga apa ulama-ulama hadis yang datang kemudian kata. Nasai kitab hadis paling bersih. Dalam kitab yang 6 selepas Bukhari Muslim, Nasai paling bersih. Paling bersih. Maksudnya bukan paling bersih yang lain kotor tak. Maksudnya kurang, hadis dhaif tu kurang. Kerana syarat Nasai lebih tinggi. Dan Ibnu Majah paling rendah. Dalam 66 tu Ibnu Majah paling rendah. Dalam Ibnu Majah ada hadis palsu, ada hadis matruk terlalu dhaif, ada. Tapi pasal apa jadi kitab nombor 6? Ulama tidak sepakat mengatakan ia kitab nombor 6. Kalau belah-belah Maghribi sana, ulama hadis belah sana, dia tak jadikan kitab Ibnu Majah nombor 6. Dia jadikan nombor 6 ni Muwatta' Malik. Tapi belah-belah timur, ulama yang datang daripada semenanjung Arab dan ke timur, mereka tak setuju nak jadikan Muwatta' sebagai nombor 6. Sebab mereka kata banyak hadis dalam Muwatta' ni ada dalam Bukhari dan Muslim. Kalau kita jadikan Muwatta' Malik nombor 6, mengulang, repetition, tak ada faedah. Masukkan Nasai, kerana Sunan Nasai dia ada banyak hadis-hadis yang tak ada dalam kitab 5 berbaki tadi. Walaupun syaratnya rendah, tetapi ada hadis-hadis yang baru. Dan pembahagian bab Ibnu Majah memang terbaik. Pembahagian bab dia memang cantik, maka dia jadi kitab nombor 6. Jadi kita dah tahulah, bila baca Ibnu Majah, kena baca sekali dengan kitab Misbahuz Zujajah yang ditulis oleh Al-Busiri. Selesai masalah. Kerana Al-Busiri telah menilai hadis-hadis dan Sunan Ibnu Majah. Begitu cara nak interaksi yang kita ada. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terus kepada soalan yang seterusnya. Ustaz tadi dah sebut sikit berkaitan tentang bagaimana kita nak mengkaji ataupun kita nak ambil hadis, nak tengok status hadis. Tapi ada orang nak tanya ni berkaitan tentang bagaimana orang yang tidak menguasai hadis, kepada siapa dia boleh bertaklid? Cukupkah dengan melihat darar.net ataupun Islam Web? Tapi saya kira orang yang boleh buka darar.net ni ataupun Islam Web ni kira tahu bahasa Arab lah, sebab tu laman web bahasa Arab. Tapi kalau orang macam kita ni, macam mana nak buat? Dan bagaimana Ustaz menilai hadis-hadis palsu tersebut untuk dimasukkan di dalam kitab Al-Fadhil Ustaz Mustafa, Qasasul Masyhurah tersebut? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang yang tanya ni sebenarnya orang yang rajin mengkaji ni, kan? Baik, bagi saya, yang pertama sekali tuan-tuan, kadang-kadang kita ada waqfiyah, kita ada matabah syamilah, kita ada ad-darar, dan banyak lagi lah yang kita rasa dia antara yang boleh dipercayai sebenarnya. As-sunnah, ada bahasa Inggeris sekali dan sebagainya, dia antara yang boleh dipercayai. Tapi tuan-tuan, bagi saya, kita kadang-kadang kalau tahu bahasa Arab sikit, kita boleh kerja keras. Kita kadang-kadang tak perlu buka kitab yang asal. Tapi zaman ni dah ada PDF. PDF ni payah susah tuan-tuan. Payah salah. PDF. Kitab-kitab yang banyak tu, tuan-tuan tengok dia punya nombor hadis dan tuan-tuan refer balik dalam PDF. Kalau yang ada kemampuan bagi bahasa Arab untuk semak balik. Dan bila kita nilai sama ada dia palsu ataupun dhaif dan sebagainya tuan-tuan, bila Syamilah ni kadang-kadang ada satu muka surat hilang terus kadang-kadang. Yang selamat tuan-tuan refer kepada
kitab yang asal iaitu dalam bentuk PDF. Tuan-tuan, hari ni Arab ni tuan-tuan, satu benda yang kita kata boleh puji, setiap kitab yang baru terbit kadang-kadang dah ada PDF. Kitab-kitab Syekh-Qaradawi dan kitab-kitab yang lain dah ada PDF, baru terbit dah ada PDF. Kadang-kadang tuan-tuan, mereka ni kadang bukan nak meniaga sangat, tetapi untuk sebarkan benda tu bentuk PDF. Orang memang tak print lah. Kalau tuan-tuan, kalau Musnad Imam Ahmad tu 52 jilid tu, siapa nak print? Tapi boleh rujuk dalam tu lah, kisah palsu dan kitab-kitab yang membincangkan, mengumpulkan hadis-hadis palsu dan sebagainya, maka kita semak dalam tu dalam bentuk PDF. Kalau tak boleh, kalau kita rasa nak cepat dan sebagainya, tuan, mungkin boleh lah yang tadi tu, yang Dora ke Sunnah ke dan sebagainya. Tapi saya prefer lebih kepada kitab yang asal sebenarnya. Itu lebih baik pada kita. Wallahu ta'ala. Bagi yang ada kemampuan lah, bagi ada kemampuan. Yang tak ada kemampuan, tuan-tuan, seperti saya katakan, kita taklid lah. Taklid pada siapa? Pada ustaz-ustaz yang mampu menilai, yang mampu menilai hadis itu, orang yang kita percayai, yang kita percayai. Dan ustaz, seperti saya kata, cubalah jawab. Kalau boleh jawab, tak boleh jawab tu kita balik dulu, kita kaji dan sebagainya, baru kita bagi jawapan. Itu yang terbaik lah. Itu bagi orang awam. Tak ada cara lain, tuan-tuan, tak ada cara lain. Dan belajarlah. Dan belajar semampu kita. Semampu kita, kita belajar untuk cuba, kalau boleh, sampai boleh kita nilai hadis Nabi SAW, ataupun kita taklid pada para alim ulama yang kita percaya. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, jawapan daripada Al-Fadhil Ustaz Mustafa lebih kepada perkhususan bagaimana kita nak tahu hadis itu. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, hadza min fadl rabbina. Ada sebahagian orang sekarang dah mula buat berkaitan tentang macam mana nak cari hadis, status hadis. Yang tuan-tuan sekarang nak cari status hadis, sekarang ada kempen semak status hadis. Semak status hadis. Dan ada page Facebook. Tuan-tuan boleh tanya hadis di situ. Dan di sana ada, kalau orang putih, dia ada laman web sunnah.com. Tuan-tuan tulis sikit dekat situ matan yang tuan-tuan dapat, isi kandungan yang tuan-tuan dapat dalam bahasa orang putih. Letak kat situ, nanti dia keluar dalam bahasa orang putih ataupun dalam bahasa Arab. Tapi kadang-kadang dia tak keluar, maksudnya dia tak dapat jumpa. Dia tak dapat jumpa, tak semestinya hadis tu palsu, tapi dia tak dapat jumpa. Sunnah.com yang antara yang terbaik juga. Tetapi alhamdulillah, hadza min fadl rabbina. Di Malaysia ni, di UM dia ada buat satu software yang mana kita boleh semak hadis yang berasal daripada kutub sittah. Itu tuan-tuan boleh cek daripada UM lah. Saya tak tengok dia launch lagi lah. Dia launch ke lunch orang bunyi? Lunch ni rasa lapar lah ni. Kan? Dia dah saya tak pasti lagi. Tapi ada satu laman web, www.bicararasul.com, yang itu alhamdulillah, hadza min fadl rabbina. Saya di antara orang yang berada di dalam laman web berkenaan dan menubuhkan laman web berkenaan. Dan ada juga beberapa laman web lain. Tapi di dalam bicararasul.com tu, kita ambil daripada macam penulisan Dr. Zaimi, kita curi penulisan Dr. Zaimi, kita curi daripada penulisan Ustaz Hanafi Nasai, kita curi daripada ustaz-ustaz yang orang kata apa, yang disiqahi, dan sebahagiannya daripada kajian saya sedikit, disebabkan saya di bahagian editor syariah, maka kita masukkan di dalam laman web berkenaan. Tuan-tuan kalau masuk laman web berkenaan tu, tuan-tuan tulis ya hadis apa, tulis tentang makan tembikai, dia akan semua word yang berkaitan tentang makan tembikai akan keluar. Maksudnya semua hadis yang berkaitan makan tembikai itu akan keluar. Kalau tuan-tuan tak tahu juga, tak jumpa juga kat situ, ada button kat situ tanya. Dalam masa seminggu panel akan jawab. Dalam masa seminggu panel akan jawab apa status hadis berkenaan. Itu lebih memudahkan bagi orang awam lah. Sebab kita memang tak tahu, tuan-tuan. Nak bahasa Arab pun kadang ana dengan enta pun tersilap. Ya, memang tak tahu. Memang awam sungguh. Bukan awam biasa ni. Perkhidmatan awam pun tak macam kita. Awam sungguh-sungguh ni kan. Nah, jadinya benda-benda macam tu boleh membantu kita. Boleh membantu kita. Dan kita teruskan dengan soalan yang di minit-minit akhir ni. Kita tanya Dr. Zaimi. Ada soalan banyak tuan-tuan tanya berkaitan tentang status hadis sebenarnya.
Tapi kita minta sikit Dr. Zaimi ulas sedikit berkaitan tentang sahihkah hadis Nabi kata betis Ibnu Mas'ud lagi besar dan mulia daripada Bukit Uhud. Sebab tadi Ustaz kata Ibnu Mas'ud kurus. Tadi Ustaz kata Ibnu Mas'ud kurus. Ni ada hadis kata, sahihkah hadis kata betis Ibnu Mas'ud lagi besar dan mulia daripada Bukit Uhud. Dia dengar pada radio. Ustaz ulas. Saya tak tahu riwayat tu kalau ada, tapi riwayat yang saya dengar dalam Nasa'i, tak silap saya dalam Nasa'i, wallahu ta'ala alam, kena semak balik. Jadi saya tak berani nak kata ia sahih ataupun tidak. Tetapi dalam manaqib ni hadis dhaif ringan diterima, yang mana Nabi sebut betis Ibn Mas'ud ni lebih berat di atas timbangan mizan daripada betis-betis kamu. Ibn Mas'ud ni betis dia kecil. Betis dia kecil, jadi ada Omar tengok betis dia, Omar ketawa, tu keding lah betis ni kan. Tapi Nabi sebut, Nabi kata betis dia walaupun keding lebih berat di atas mizan, lebih berat di atas timbangan daripada betis-betis kamu. Wallahu a'lam. Okey, baik, itu ulasan daripada Dr. Zaimi lah. Kemudian kita terus kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita nak habis awal sikit hari ni. Nampak letih sangat kan? Saya pun letih sebenarnya tuan-tuan. Cakap ni banyak sangat. Tak ada apa pun. Habis kita tanya Ustaz Mustafa. Kita tanya Ustaz Mustafa berkaitan tentang, ada satu soalan dia tanya. Di antara kita nak sebarkan hadis dhaif ataupun palsu ni, hadis dhaif dia tanya. Antara sebar dengan hadis dhaif dengan sebar ataupun cerita-cerita legenda, mana lagi bagus? Mana lagi bagus? Cerita mahsuri ke apa ke, kan? Mana lagi bagus? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkenaan dengan perkara ni, pertama sekali tuan-tuan, kenapa orang kata palsu tu hadis palsu? Kenapa dikatakan hadis palsu? Kalau palsu tak payah kata hadis lah. Cukup hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, tak payah kata hadis palsu. Tapi disebabkan masalah dia disandar kepada Nabi SAW, dia kena letak hadis juga kat situ. Maksudnya hadis tapi palsu yang disandar kepada Nabi SAW. Baik, antara hadis yang palsu disandar kepada Nabi SAW dengan cerita penglipu lara, kena tengok juga tuan-tuan. Kalau cerita sang kancil dengan Nabi Sulaiman, itu kena nilai membabitkan Nabi. Tapi kalau cerita orang dulu-dulu, ataupun kadang-kadang tuan, jangan salah faham terhadap petua. Kadang-kadang petua yang boleh deal dengan alam, kalau makan sekian boleh keluarkan tenaga, angin, herba dan sebagainya, itu okey, petua. Tapi kalau ada campur aduk peristiwa-peristiwa ni yang berkait dengan Allah SWT, yang berkait dengan Nabi, yang ni tak disebarkan tuan-tuan, walaupun tidak disandar kepada Nabi ataupun Nabi SAW, ataupun disandar kepada Nabi-Nabi yang lain, maka lebih elok kita tidak sebarkan. Tapi kalau cerita penipu lara tuan-tuan, hang tua makan burger, hot dog ke, tak terpulanglah pada tuan-tuan untuk sebar, tu tak ada masalah lah. Yang tak berkaitan dengan Nabi SAW. Okey, cerita-cerita penipu lara, kadang-kadang cerita-cerita tentang ulama pun kadang-kadang kalau cantiknya, kalau kita sandarkan, tengok baca betul riwayat tentang ulama itu bagus. Disebutkan sekian, Abdullah bin Mubarak sekian dulu. Disebutkan Syu'bah bin Hajjaj, cerita dia dulu begini-begini. Kalau ada sanad, ada perawi, itu lagi cantik lah. Dia jadi kisah kepada kita, mungkin untuk pengajaran bagi kita, tak ada masalah cerita penipu lara. Jangan sandar kepada Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam, sekadar itu saja. Alhamdulillah. Jadinya mana satu lagi bagus? Penipu lara? Legenda tu. Legenda lagi bagus daripada sebar hadis-hadis dhaif terpalsu. Kadang kita tak tahu hadis dhaif yang terpalsu ni sebenarnya. Sebab tu bila Dr. Zaimi sebut tadi berkaitan tentang kita kena semak dulu. Kita tak tahu, jangan sebar. Ya, jangan sebar lagi. Sebab zaman sekarang ni WhatsApp ada. Ya dah. WhatsApp laju tuan-tuan. Laju sungguh. Ada orang tanya, Ustaz, apa hadis ni? Kita pun tak pernah jumpa hadis tu. WhatsApp dah sampai. Dan masalah kita pula, dekat situ dia tulis, ni kena hantar 20 orang. Kalau tak hantar dekat 20 orang, bencana menanti. Jenuh kita. Nak pergi hantar pula ni, risau ni, betul ke tak betul ni.
Ada. Memang laju tuan-tuan. WhatsApp lebih laju daripada Facebook. Facebook laju juga, tapi WhatsApp lagi laju daripada Facebook. Jadi benda-benda macam tu kita nak kena ada disiplin. Sebab ni berkaitan tentang Nabi SAW. Kalau cerita berkaitan tentang legenda ni tak apalah kan. Legenda ni kadang boleh pakai, kita pun tahu memang mohong tu. Kan? Cerita tentang memang mohong. Ada pula apa dia Langkawi tu nama apa? Apa dia? Mahsuri tu kena apa dah? Kena tikam, tiba-tiba keluar darah putih, lepas tu naik ke atas. Tu dia lah, betul kita dengar pun kita tahu dah. Kalau budak kecil-kecil tu yalah nak bagi syok. Nak bagi syok kan. Dah lama-lama tak syok dalam. Jadi tuan-tuan ada satu soalan yang agak kritikal sikit. Tuan-tuan pun mengantuk bila kritikal ni, soalan kritikal ni memang tidur tu. Tapi ada soalan kritikal yang agak penting, yang mungkin kita nak kena tahu juga. Sebab benda-benda ni berlaku dekat kita. Ada orang tanya kita berkaitan tentang ilmu hadis. Tuan-tuan kenal Abu Hurairah kan? Soalan ni kepada Dr. Rozami. Abu Hurairah ni kalau tengok pada hadis sikit-sikit daripada Abu Hurairah, Abu Hurairah. Banyak sungguh daripada hadis-hadis daripada Abu Hurairah. Kenapa tak banyak daripada hadis daripada Abu Bakar ke? Abu Bakar orang yang paling awal di antara 8 orang yang awal masuk Islam. Di antara orang 8 awal masuk Islam. Kenapa tak banyak hadis daripada Abu Bakar? Kenapa banyak daripada Abu Hurairah? Minta Al-Fadhil Doktor ulas. Okay, sebelum saya jawab yang tu, saya semak dalam PDF hadis yang ada dalam handphone ni, memang ada hadis tu riwayat Muslim yang tadi tu. Kaki Ibn Mas'ud lebih berat daripada Jabal Uhud di atas mizan, betul memang ada. Baik, dalam Sahih Muslim. Baik, kita balik kepada yang pertama, yang soalan yang baru. Tuan-tuan, saya tak malu nak ngaku saya salah. No problem, kerana saya tak apa hadis banyak, tapi saya akan cuba sedaya yang mampu. Baik, berkaitan dengan Abu Hurairah, kenapa dia banyak hadis sedangkan dia masuk Islam lewat, dia pindah ke Nabi lewat tahun ke-7 lepas daripada perang Khaybar, baru dia datang ke Madinah. Kerana beberapa faktor. Yang pertama, kerana dia ni ashabus suffah, di antara min ashabis suffah. Dia duduk dengan Nabi dekat masjid, maknanya dia berkampung di masjid. Dia duduk dengan Nabi, mana Nabi pergi, di situ dia ada. Dia tak kerja. Jadi dia ni, orang kata apa yang Nabi makan, dia makanlah. Di mana ada tangan Nabi, di situ ada tangan dia. Dia akan melazimi Nabi. Ulazimun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala bil batni. Aku melazimi Nabi walaupun perut aku lapar. Kalau ada orang bagi makan kat dia, dia makanlah. Kalau tak ada, tak ada. Kerana dia nak menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, sebab dia ni Nabi doakan untuk dia. Nabi doakan untuk dia, iaitu Nabi dia mengadu kat Nabi yang mana ingatan dia tak apa bagus. Tu Nabi doakan dia. Nabi suruh dia bentangkan kain selendang dia, lepas tu Nabi pekupkan dekat dada dia. Maka lepas tu dia kata fama nasitu ba'da hadha syai'a. Lepas pada tu dia tak lupa dah berkat doa Nabi. Dan yang ketiga, Abu Hurairah ni, dia lepas daripada Nabi wafat, dia terus mendengar hadis daripada sahabat-sahabat yang lama dengan Nabi. Kita tidak sangsi antara sahabat yang banyak dengar hadis pada Nabi tu Abu Bakar lah, kerana Abu Bakar lama dengan Nabi kan, Umar lah. Tapi kenapa riwayat Abu Bakar dengan Umar tak boleh menandingi riwayat Abu Hurairah? Kerana mereka tidak sempat untuk riwayat. Sebab zaman Abu Bakar 2 tahun setengah dia hidup. Lepas daripada Nabi wafat, dia jadi khalifah 2 tahun setengah. Lepas tu dia sibuk dengan perang orang murtad. Dia bila kita masuk politik, kita biasanya akan tinggalkan dunia akademik. Biasanya kan, dia sibuk. Dia sibuk. Jadi dia tak ada masa nak majlis samak hadis, nak meriwayatkan pada anak murid tu kurang lah. Tambah pula dia berhadapan dengan golongan murtad, nak kena perang apa semua. Jadi sebab itu dia tak sempat. Jadi Abu Hurairah ni free, dia bukan khalifah. Masuk zaman Umar pun samalah. Umar dia khalifah, dia sibuk sikit. Adalah hadis yang diriwayat, tapi tak sebanyak Abu Hurairah, kerana Abu Hurairah bukan pemimpin. Abu Hurairah dia boleh baca hadis sebanyak-banyaknya, dan dia mencari hadis. Dia dengar daripada sahabat-sahabat yang besar-besar ni. Dia pergi, dia tanya pada Fadl bin Abbas, dia pergi tanya kepada orang lain juga. Tapi
adalah sahabat yang tak apa setuju dengan cara Abu Hurairah ni, sebab dia kata Abu Hurairah ni banyak baca hadis, takut banyak silap. Tapi ialah Abu Hurairah ni, dia amanah dia lah, amanah dia, sebab dia ada hadis, dia sebarkan lah. 4 tahun Abu Hurairah bersama dengan Nabi. Orang kata tak macam tak masuk akal pula, riwayat dia banyak. Kita kata apa tak masuk akalnya? Sebab kita duduk belajar kat universiti 4 tahun pun balik jadi ustaz kan? Apa nak heran? Pergi ke Timur Tengah kadang tak belajar pun kan, tidur je balik jadi ustaz. Ni belajar dengan Nabi, belajar dengan Nabi 4 tahun full time dengan Nabi, didikan Nabi. So kita tak heran lah hadis dia banyak. Ditambah pula dengan kesungguhan dia, lepas Nabi wafat dia terus belajar. Maka sebab itu hadisnya lebih daripada orang lain. Dan Abu Hurairah ni ingatan dia kuat sebab doa. Yang keduanya sebab dia ni buta huruf. Bahkan dia mengaku, dia kata tidak ada seorang sahabat pun yang lebih banyak menghafal hadis menghafal hadis lebih daripada aku, melainkan Abdullah bin Amr bin Al-As, kerana dia menulis, aku tak boleh tulis. Orang yang tak boleh menulis ni biasanya memang ingatan dia kuat, kerana dia tak ada kemudahan boleh tulis kan. Jadi bila dia tak boleh tulis, dia akan hafal. Kerana tu ulama ahli dulu kalau dia masuk pasar, dia akan tutup telinga, kerana orang baca syair yang tak bagus akan masuk dalam telinga dia, terus dia tak lupa. Zaman dulu itu metod zaman dulu. Zaman sekarang ni kita dah macam-macam kemudahan. Bila dah macam-macam kemudahan, kadang-kadang tulis pun lupa. Sebab lepas tulis nak pergi tengok TV pula kan. Tak apa, dia kata YouTube ada kan, lupa je buka YouTube. Macam kita sekarang tak hafal Sahih Muslim, tak hafal, sebab apa? Ada PDF, buka je lah kan. Tengok dia punya faharis tu, manaqib bahagian sahabat, buka, ada. Memang tak apa. Tuan-tuan jangan tipu, saya tak apa, tuan-tuan lagi tak apa. Jadi kemudahan tu ada zaman kita yang tak ada zaman mereka. Sebab tu dia orang boleh hafal, kita tak boleh hafal. Kita jangan compare diri kita dengan dia orang tu dengan satu basis yang sama. Kita tak sama, zaman kita lain. Abu Hurairah kalau hidup zaman ni, dia pun pening, pening dia tengok iPhone kan. Dia tak reti, kerana dia di zaman dia, kita zaman kita. Kita nilai zaman dia. Zaman dia. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Selesai untuk Dr. Zami. Jadi kita akan minta Dr. Gulung sekejap lagi lah. Dan itu dah sesi yang terakhir. Dan sebelum habis ke sesi yang terakhir ni, soalan last kepada Ustaz Mustafa. Soalan yang sangat bagus. Saya kira soalan yang sangat-sangat bagus lah pada hari ni. Tuan-tuan tak ada jumpa yang paling bagus pada yang bagus ni. Soalan dia bunyi, dia kata, adakah terdapat usaha-usaha untuk mentakhrij dan mentahqiq kitab-kitab turas Nusantara di dalam usaha untuk berkhidmat kepada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara? Maksudnya kitab-kitab hadis atau kitab-kitab lama kita tu, kita takhrij balik hadis tu main pada mana kan, kemudian apa dia, hadis ini sahih ke tidak sahih, adakah wujud tak apa dia usaha berkenaan, dan jika wujud bagaimana perkembangannya? Soalan dia tanya ni. Fadhal musykur. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya wujud tuan-tuan. Dr. Fauzi Draman antara orang yang berkhidmat dengan buku-buku ataupun kitab-kitab hadis di Nusantara. Dr. Fauzi Draman baru pencen lebih kurang sebulan daripada UM. Jadi kita kehilangan ulama yang besar lah di UM kan. Boleh ceramah-ceramah tu ada lah. Kemudian Dr. Basit pun ada buat Penawar Bagi Hati, dia tahqiq balik kitab-kitab tu, terbitan PTS dia ada buat. Maksudnya tuan-tuan, usaha ni ada. Para alim ulama di Malaysia sendiri yang ada kemampuan, yang ada di bidang-bidang tertentu ni, dia ada usaha untuk buat balik ataupun kita panggil tahqiq ataupun takhrij, keluar balik daripada mana sumber asal hadis-hadis tu, sahih ataupun tidak. Maksudnya bagi status yang baru lah. Sebelum ni kadang-kadang para ulama ditinggalkan je. Ditinggalkan hadis-hadis, kitab-kitab hadis di Nusantara, ditinggalkan riwayat tu, kadang-kadang dia tak sebut. Tak sebut, tapi datang ulama-ulama tu kemudian seperti Dr. Fazil Rahman, Dr. Abdul Basit, dan ramai lagi sebenarnya usaha-usaha ni. Dan bahkan kajian master dan PhD beberapa tahun kebelakangan ni, sebelum ni lagi 10 tahun, banyak yang mengkaji tentang hadis-hadis, takhrij hadis ni, dibuat di UM, UKM dan tempat-tempat lain. Bahkan kerana berebut supaya nak dapat tesis master ataupun PhD, tak berebut. Sebab apa?
Sebab kitab di Nusantara, kitab-kitab hadis ni agak terhad, jadi berebut lah kan. Siapa yang dapat dulu, dia dapat dulu lah kan, untuk takhris hadis. Ini sumbangan besar tuan-tuan, sumbangan besar untuk mentakhris kitab-kitab, mengeluarkan status-status hadis Nabi SAW. Ia wujud, tapi sejauh manakah masih kurang lagi tuan-tuan, masih kurang. Tak dinafikan masih kurang, tapi ia ada dan semakin berkembang. Walaupun usaha-usaha tu, dan kita-kita ni lah yang mana-mana belajar ilmu, anak-anak kita akan datang, akan dapat menikmati kemudahan bila baca kitab-kitab ulama Nusantara 10-20 tahun akan datang, dah ada status hadis Nabi SAW. Moga usaha ni Allah SWT berkati, dan semoga Allah SWT jaga hadis Nabi SAW. Alhamdulillah tuan-tuan, dapat penjelasan berkaitan tu. Ada, memang ada, memang ada. Dan kita tidak nafikan kalau tuan-tuan pergi cari dekat kedai-kedai buku pun memang ada, dan kita di dalam bidang penerbitan pun memang ada. Tapi sangat sedikit tuan-tuan. Kita ni semua sikit tuan-tuan. Kitab hadis pun sikit, kitab fiqh pun sikit sebenarnya tuan-tuan. Semua benda sikit. Kita ni lambat sikit. Lambat sungguh dalam semua perkara. Jadinya kita nak kena cepat sikit benda ni. Kadang-kadang ustaz-ustaz jugalah. Kita ada ramai ustaz-ustaz di sini yang hadir hari ni juga kan. Janganlah malu nak buat kerja tu. Kami di bidang penerbitan ni duk tunggu tuan-tuan hantar buku ni. Buku nak terbit punya susah ni. Sebab tuan-tuan, buku ni mesti terbit sebab nama dia penerbit. Penerbit kerja dia terbit buku, penulis kerjanya tulis buku, penterjemah kerjanya terjemah buku. Masalahnya bila semua tak buat kerja, semua nak masuk ceramah saja, jadi masalah. Tak ada orang nak baca. Tak ada buku nak buat, jadi problem lah. So kena ada buku tu, tuan-tuan kena hantar nak kena hantar lah, buku nak kena terbit juga macam Ustaz Mustafa buat. Dan buku-buku macam ni, buku-buku macam ni permintaan tinggi tuan-tuan. Tak betul ni, saya meluahkan perasaan tuan-tuan yang banyak hadir pada hari ni. Buku-buku tentang nak kena hadis dhaif ni, nak kena hadis palsu ni, permintaan tinggi. Tanya je orang yang meniaga buku ni. Oh syok apa dengar hadis palsu, buku tentang hadis palsu. Main cepat nak terbit, nak jual. Sebab orang nak. Kita memang dahagakan benda tu. Dahagakan ilmu-ilmu sebegini. Ilmu-ilmu yang tertinggal. Jadinya kita minta sungguh-sungguh. Tuan-tuan, alhamdulillah kita dah sampai sesi yang terakhir. Kita minta penggulungan sikit kata-kata akhir daripada dua panel kita sebelum kita tutup majlis kita hari ini, lebih kurang dalam 2-3 minit. Falyatafaddal mashkur. Baik, sebagai yang terakhirnya tuan-tuan, apa yang boleh saya katakan ialah ulama hadis mereka telah berusaha sedaya yang mungkin. Mereka korbankan umur mereka untuk memelihara hadis. Jadi saya fikir sudah sampai masanya untuk kita sangat-sangat berhati-hati dan menghargai usaha mereka. Kita tak kisah kalau tuan-tuan nak baca Sahih Bukhari, tak ada masalah kan, tapi dengan guru yang betul. Kerana kalau baca hadis yang bukan Sahih Bukhari pun kena ada guru juga. So kenapa takut nak baca Sahih Bukhari? Sebab kita ni kadang-kadang ditakutkan dengan banyak benda. Jangan baca Sahih Bukhari nanti jadi sesat. Bacalah dengan guru kan, baca dengan guru, insya-Allah guru akan bimbing. InsyaAllah kita tak takut lah, kita tak akan sesat lah. Kerana hadis yang dibaca tu hadis yang sahih. Kalau ada pun silap faham, kalau ada guru dia akan betulkan balik pemahaman kita. Jadi saya buat akhirnya saya nak kata, tuan-tuan doakanlah ilmuwan-ilmuwan di tanah air kita ni supaya mereka itu terus kuat, ada daya dan usaha untuk kita menyebarkan ilmu-ilmu yang benar kepada masyarakat, dan kita minta supaya masyarakat menghargai ilmu-ilmu yang benar. Kita banyak dah hiburan dalam negara ni, jadi kita nak substance, kita nak satu kuliah yang ada ilmu, yang ada kualiti, supaya kita tak nak orang pandang rendah pada masyarakat. Bila kita bawa perbahasan tinggi sikit je, tinggi sangat Syekh, orang-orang tak faham. Dia seorang je tak faham, orang lain okey je kan, orang lain semua okey je. Tambah pula sekarang ni boleh rakam, letak dalam YouTube, tak faham ulanglah balik, apa masalah kan. Jadi benda tu tak jadi isu.
Yang penting kita menyebarkan benda yang betul, kita menyebarkan akidah ahli sunnah, kita menyebarkan fiqh-fiqh daripada mazhab yang empat, tidak menjadi masalah. Kita semua bersaudara, ada salah dan silap, kita tegur. Kalau saya silap, tuan-tuan tegur. Tidak menjadi masalah, saya akan tarik balik. Kerana kita manusia, mesti ada salah dan silap. Tidak bermakna bila kita berbeza pendapat, tuan-tuan tegur saya tak boleh terima. Tak semestinya. Kan? Kita beza pendapat, tuan-tuan bagi tahu salah dia ustaz baca hadis. Okey, no problem. Kalau betul teguran tu, saya akan buat statement umum, saya akan bagi tahu saya silap. Tak ada rugi apa pun. Apa ruginya, kan? Kita nak budaya tu, budaya nasihat menasihati. Jadi saya nak budaya tu muncul dalam masyarakat, orang tarik balik pandangan secara umum, tidak mempertahankan kebatilan walaupun dah pasti dah benda tu salah. Saya nak budaya tu muncul. Bukan kita suruh buat silap, tak. Tapi manusia kan memang akan buat silap. Syekh Al-Buti menarik balik beberapa pandangan yang dalam kitab-kitab dia yang terdahulu. Benda biasa. Dekat negara Arab okey. Tapi kat sini bila tarik pandangan balik, rasa macam bodoh. Tahap maksimum. Kita rasa macam pelik kan. Negara Arab kat Mesir biasa syekh-syekh tarik pandangan ni. Imam Syafi'i ada 2 pandangan. Mesir dengan apa? Iraq. Imam mazhab kita pun ada 2 pandangan, dia berubah pandangan dia. Tukar-tukar pandangan dalam Islam setelah datang kepada kita dalil yang baru tidaklah menjadi satu keaiban. Mengaku kesilapan itu merupakan satu kita kata bukti bahawasanya kita ikhlas nak mencari kebenaran, bukan mempertahankan kebatilan kerana nak naikkan diri kita sendiri. Wallahu taala alam. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata, dan saya minta maaf kalau apa yang saya sebutkan pada malam ini bagi tuan-tuan rasa biasa-biasa je. Saya minta maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi tuan-tuan, kita tanamkan satu azam, satu kita rasa kekuatan untuk kita, bukan untuk kita nak semak, tetapi kekuatan saja untuk kita tanya dalam kepala ataupun dalam pemikiran. Tinggalkan satu tanda tanya, tanda soal. Betulkah hadis ni? Betulkah hadis ni? Betulkah hadis ni? Supaya kita boleh rasa ada tanggungjawab dengan Nabi SAW. Sebab tu sahabat kadang-kadang tuan-tuan, Abu Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat besar Nabi SAW, bila diriwayatkan dalam Muwatta Imam Malik, bila seorang lelaki tanya kepada dia, aku telah minum ke susu isteri aku, adakah aku akan menjadi mahram bagi dia? Maka dia kata apa tuan-tuan? Abu Musa Asy'ari memberi isyarat bahawa la araha qad harumat alaik, aku tak nampak melainkan dia telah jadi mahram kepada engkau. Tapi lalu Ibnu Mas'ud tegur dia tuan-tuan, maza tufti bihir rujul, apa yang kau telah fatwakan kepada lelaki tu? Abdullah bin Mas'ud. Maka pada ketika itu tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud tarik balik pendapat dia. Nak tak nak kena 2 tahun ke bawah baru jadi mahram kepada dia. Maka Abu Musa Al-Ash'ari kata, la tas'aluni an syai', jangan tanya kepada aku sesuatu pun selagi mana orang ini, Abdullah bin Mas'ud, hidup di antara kalian. Tuan-tuan, sahabat Nabi SAW. Kalau kita ada cara sahabat ni berfikir, datang satu riwayat kita tersalah sebut, datang satu begini dan sebagainya begini, maka kita tak ada, melainkan kita ikut cara manhaj para sahabat Nabi SAW. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia keluar fatwa. Dia kata seorang wanita bila mana dia ni meninggal suami dia, dia kena keluar. Tapi Furai'ah binti Malik datang kepada dia, aku pernah dengar Nabi kata jangan keluar, duduk, tinggal, stay dekat rumah suami yang meninggal dunia tu. Maka Sayyidina Uthman bin Affan menarik balik pendapat dia. Dia kata itulah pendapat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, moga cara sahabat faham agama, cara sahabat berbincang antara mereka, moga dia menjadi satu budaya dalam kehidupan kita. Sekadar itu saja, insya-Allah. Saya mohon maaf ada tersilap dan sebagainya. Tuan-tuan boleh komen, demokrasi boleh, tak ada masalah, dan boleh kritik dan sebagainya.
Jadi sekadar itu saja, insya-Allah saya mohon maaf atas kemaafan. Terima kasih kepada Ustaz Syihab dan guru kami Dr. Rozaimi dan seluruh hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Jadi sekadar itu saja, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selesai forum kita pada malam ini yang berjudul Polemik Hadis dan Kisah Popular Tetapi Palsu. Dan alhamdulillah ini program pertama daripada NGO Mursyid pada tahun ini. Jadinya tuan-tuan alert untuk program-program yang seterusnya. InsyaAllah banyak lagi yang kita akan bawa berkaitan tentang perubahan kepada ilmu kita, makin bertambah dan akhirnya menjadikan keadaan kita, masyarakat kita lebih baik. Dengan itu kita tutup majlis kita dan kita salat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.